Okey, dah record. Okey, sudah record. Kita akan masuk. Okey, kita sambung balik sesi yang tadi. Kita sambung balik dari segi dokumen. Ini yang sebenarnya yang urus Tia, Cik Nomi dan saya rasa rakan-rakan semua nak tengok balik. Kan? Ini sebenarnya core business kita, dokumen ni. Kan? Ini yang sebenarnya kita nak tengok. Kan? Apa benda yang biasanya tim akan buat kesilapan. Okey. Saya pergi ke sini dulu. Lepas nanti saya pergi ulas dekat rubrik. Rubrik ni saya akan ulas panjang lebar lah kan sampai ke petang ni. Maknanya kita akan ada 3 jam untuk dokumentasi ni kita faham betul-betul lagi ni. Daripada sekarang sampai petang sekarang kita kena faham dulu. Maknanya 3 jam. Kita akan faham betul-betul pasal dokumen ni. Saya akan tunjukkan contoh-contoh petang ni macam mana nak buat dokumen, macam mana nak siapkan dokumen ni, apakah konten-konten dia. Saya akan ceritakan. Besok dia punya bab 3 tu. Bab 3 tu saya nak fokuskan pada bab 3 tu. Bab 3, bab 4, bab 5 tu. Outcome mungkin saya cerita hari ni lah. Macam mana nak buat outcome. Bab 3 tu. Bab 3 tu kena panjang sikit. Okey. Dari segi dokumen ni, pertamanya ialah borang penyertaan lah. Kan? Borang penyertaan yang kita hantar kepada urus Tia JPS. Urus Tia convention tu kita kena hantar borang lah. Sebab tu kita kena, bila kita dah siap tu kita hantar borang. Penyertaan kita berdasarkan borang yang kita hantar lah untuk menyertai kan convention. Itu mana-mana pun sama. Okey. Dalam kita buat dokumentasi ni, pertamanya ringkasan eksekutif. Penerangan ringkas projek KIK yang dilaksanakan merangkumi bidang dan kategori inovasi, penyelesaian keberhasilan projek, outcome dan impak serta potensi pengembangan projek. Nampak tak? Ada beberapa perkara yang kita kena highlight kat sini. Ada beberapa perkara yang kita kena highlight kat sini. Pertamanya ialah kita kena highlight kan. Nanti saya buat dia punya jap pointer. Pointer pen. Pen. Okey. Jadi pertamanya kita kena tengok sini ialah keberhasilan. Okey. Jadi kat sini yang ni kita tahu lah kan, kita tahu bidang kan, kita nak masuk bidang mana, sosial ke apa, lepas tu kita nak ni penciptaan, lepas tu kita penjelasan keberhasilan dan impak. Dan impak. Dan potensi perkembangan projek. Ini yang kita nak. Okey, untuk makluman semua, dekat ringkasan eksekutif ni, dia tidak ada markah. Dia tidak ada markah. Tetapi sebenarnya dekat sinilah kita, petang nanti saya tunjukkan contoh. Dekat sinilah kita nak menceritakan projek kita kepada juri. Contohnya macam artikel lah, kita baca abstract kan, kita baca abstract dulu. Jadi ringkasan eksekutif ni untuk juri faham. Juri ni dia akan dapat dokumen. Dia tengok. Saya kalau sebelum saya tengok cerita you punya projek, saya tengok ringkasan eksekutif. Dalam 300 hingga 500 lah. Apa dia? Apa yang you nak ceritakan? Kat sini kita cerita lah. Kan? Apa yang kita nak buat. Bermula nanti, petang nanti saya tunjukkan bila nak cerita ni kita bermula dengan masalah. Kan? Ceritanya selalu orang membuat satu tu berdasarkan masalah. Contohnya kalau kita nak buat inovasi pasal beg sekolah kan, kita tengok beg sekolah ni berat kepada pelajar. Jadi daripada situlah kita bermulanya kita nak buat inovasi untuk mengatasi masalah. Kita kena ingat kita buat KIK, projek KIK adalah untuk mengatasi masalah. To solve the problem. Untuk menyelesaikan masalah. Itu di inovasi. Kita create satu innovation to solve the problem. Untuk mengatasi masalah yang ada. Contohnya macam tadilah, apa contohnya, tuan-tuan, bagi saya satu projek yang you all nak buat. Apa dia? Dah nak tengah hari nak makan ni kan, kita banyak bercakap. Okey,
Saya tak nak sebut kumpulan lah kan. Okey, siapa boleh share saya satu projek? You punya projek. 2 projek tentang apa? Share dengan saya. Share satu projek. Nak kena panggil nama ni. Share satu projek. Okey, share satu projek. Tuan-tuan. Okay, saya admit lah. Satu orang nak masuk. Boleh lah. Kan? Kongsi. JPS Larut. Ada buat projek tak? Siapa dah ada projek? Saya tak naklah saya bercakap seorang kan. Saya nak tengok. Ini kita nak buat dokumentasi ni, kita nak buat ringkasan eksekutif. Saya nak ajar dulu. Macam mana nak buat. Siapa? JPS Sarawak. Apa khabar orang Sarawak? Saya 5 tahun duduk Sarawak. Dah lama dah tinggal kan. Saya dulu dekat Samarahan. Okey, Sarawak. Apa? Baik sahaja. Apa khabar kita? Apa ada bagus? Ada projek tak dah buat? Bukan tiada ada projek. Sebenarnya kami ni baru bermula untuk membuat projek sebenarnya. Dah ada Masih di peringkat awal. Dah ada idea belum nak buat apa? Kami sudah ada idea. Okey, kita brainstorm lah sekejap kan, dalam masa 5 minit ni kita brainstorm. Okey. Puan Claudia kan? Okey, apa? Ya, betul. Your idea lah. You punya idea nak buat tu. Projek apa KIK tu? Inovasi tu lah. Kita kata apa idea dulu? Actually kami ada merancang untuk membuat satu projek KIK iaitu e-site diary. Okey. Di mana boleh dipakai di semua division throughout Sarawak lah yang under DID Sarawak. So e-site diary untuk melaporkan semua progress ataupun site report yang real time and real location. Okey. Jadi bila kita nak buat tu, sebenarnya bila you dapat idea tu, apa masalahnya? Problem statement dia. Apa masalah yang apa kita nak buat tu? Puan Claudia. Sebab sekarang ni masalah untuk pelaporan bulanan, kami kena compile daripada setiap division. Jadi penggunaan kami melapor menggunakan Excel, yes, progress. Jadi kami pun ada masa untuk pelaporan kepada ibu pejabat kerana kami ibu pejabat yang akan compile semua report tersebut. Okey. Jadi setiap bulan every division yang dia orang akan kena hantar pergi ibu pejabat untuk melaporkan tentang progress on site. Progress on site. Ya, jadi kadang-kadang kan kalau kami nak tengok contoh, kalau pelaporan bulanan tu setiap 5 hari bulan setiap bulan contoh. Jadi kami memerlukan data sebelum 5 hari bulan. Mungkin yang reporting yang e-site diary tu boleh membantu kami untuk mengumpul semua laporan yang real time dengan real location. So now your innovation, you nak buat manual ke, you nak buat web ke, you nak buat macam mana? Diary tu dalam bentuk apa? Actually kami ada propose untuk buat apps. Apps lah. Kita nak gunakan teknologi lah kan? Yes. So masalah ini berlaku di JPS Sarawak ke, ataupun masalah ini kalau Puan Claudia rasa di semua JPS negeri ke, hanya di Sarawak saja? Sebenarnya ini kami buat internally untuk kami orang JPS Sarawak sahaja. Kalau kita tengok masalah ni berlaku tak di JPS negeri-negeri lain? Yang ini kami tidak sure. Mungkin boleh dan JPS negeri lain boleh mengeluarkan idea masing-masing. Sebab tu kita kena tengok benchmark sebab tu kita, macam saya kata tadi lah, bila kita buat projek ni, kita kena tengok impak dia. Adakah hanya untuk jabatan kita saja, ataupun hanyakah ini Nur Azniza. Nur Azniza boleh cakap? Okey, saya nak tahu sebelum tu, Assalamualaikum, saya Nur Azniza daripada JPS Kolik kepada Corelia. So saya nak menambah
apa yang Puan Corelia kata itulah, sebenarnya projek ni kalau kita maintain, dia memang memberi impak. Tak kira lah kepada JPS ataupun mungkin boleh digunakan pakai oleh jabatan lain. Sebenarnya sebab reporting ni, diorang buat, actually kita nak mula-mula biar memang dia kecil, pada kita dia satu benda yang kecil. Permasalahan dia mungkin pada kami adalah di dalam jabatan, tetapi kalau kita perkembangkan dan kalau kita lihat daripada satu sudut balik, masalah ini kita hadapi dekat semua agensi ataupun mana-mana jabatan. Sebab bila reporting, kita kalau secara manual, pada saya kita tak dapat bagi yang actual. So let's say bagi saya kan, kalau kata kita meeting hari Isnin depan, so sebelum Isnin depan kita kena siapkan satu report, katalah bos saya bagi due date, saya kena siap hari ini. So apabila saya pergi meeting hari Isnin depan, projek tu dah tak sama dah dia punya progress. Maknanya di sini dia tak actual. Macam yang Puan Kori kata tadi, kalau ada apps ni kita boleh monitor secara actual dengan dia punya real location. Tuan Bakri faham tak apa yang saya kata ni? Faham. Okey. Itulah saya kata. Cuma nanti kita tengok benchmark kan, ada tak orang buat ataupun boleh di-apply kan, sebab macam saya katalah, bila kita nak buat satu projek yang ada impak ni supaya dia boleh digunakan di semua jabatan dan JPS Malaysia lah kan. Kalau pada saya memang confident benda ni memang boleh beri impak yang yang besar. Okey, tak apa. Terima kasih. Itu saja saya saja untuk kita panaskan perbincangan kita kan. Okey, saya share balik apa yang kita nak. Okey, nanti kita tengok apa yang saya nak ulas kat sini ialah kalau saya nak ulas kat sini ialah okey, apa yang saya nak ulas kat sini ialah dari segi ringkasan eksekutif ni. Dari segi ringkasan eksekutif ni, kalau kita tengok kalau kita tengok kat sini ialah kita nak terangkan tadi keberhasilan tu mesti ada impak dia dan dia boleh dikembangkan ke tempat-tempat lain. Jadi kita kena tengok. Jadi kita ceritalah tadi macam apa Puan Corelia cerita kan, apa masalah tu, kita cerita dengan masalah dan untuk mengatasi masalah ni kita mencadangkan inovasi apa. Lepas tu kita ceritakan, lepas tu kita menggunakan kaedah apa kita gunakan. Okey, nanti saya akan ceritakanlah. Ni tak ada markah tapi dia kena cerita bermula dengan masalah. Lepas tu apa kita nak selesaikan masalah, lepas tu dalam menyelesaikan masalah tu kita gunakan kaedah apa, tools apa, lepas tu kita cerita dalam penyelesaian masalah ini apakah pencapaian kita dari segi outcome dan impak dan bagaimana projek ini boleh dikembangkan. Kan, pengembangan projek ini kita boleh buat kepada agensi lain. Okay. So itu satu. And then dekat dokumen ni, macam saya katakan pagi tadi bahawa menyediakan perincian projek beserta pembuktian berdasarkan kriteria seperti berikut. So dia ada 5. Latar belakang kumpulan, signifikan pemilihan projek, tindakan penyelesaian, keberhasilan projek, and then potensi pengembangan projek. Okay. So total ni semua dia ada 10, dia ada 23, dia ada 10, dia ada 4. 4, 10, 23, 53 and then dia ada 10 balik. Kan? Dia semuanya 100 kan kat sini. So ada, bila kita buat dokumen ni, kita kena buat 5 perkara. Latar belakang kumpulan. Okay. Signifikan pemilihan projek. Kita boleh buat macam ni ataupun nanti kita ikut rubrik. Tapi saya akan showkan ikut rubrik lah. Tapi dia takkan lari lah. Kan? Tapi dia berdasarkan 5 topik. Banyak kumpulan tak ikut ni. Dia tak tahu macam mana nak buat kerangka. Yang ni dia panggil table of content lah. Kan? Table of content dalam dokumen tu asasnya ada 5. Saya ulang, latar belakang kumpulan, signifikan pemilihan projek, tindakan dan percayaan. So nanti setiap kumpulan nanti bila nak buat, inilah asas dia. Maknanya inilah asas dia. Okey, inilah asas dia. Okey, ni dia. Ni dia. 5 ni. 5 ni lah asas untuk ni. Yang ni dia tak ada markah tapi penting. Yang ni tak ada markah tapi penting.
untuk pemahaman. Dan dokumen tu kena ada. Ini kena ada lah. Jadi kita start nombor 1 kat sini. Yang ni kita buat ringkasan eksekutif saja. Okay. So itu dia untuk next. Okay. Kita tulis lah. Okay. Okay. So ni pembangunan penilai, ini hak inovasi ni semualah, ini tak penting. Anugerah ni tak penting, pengkomersialan. Okey, nanti kita ceritakan pasal pengkomersialan ni, kita akan ceritakanlah di bab 5 bagaimana nak ni harta intelek. Nanti besok akan saya cerita pasal harta intelek. Kita akan penting dalam harta intelek ni, macam saya kata tadi, kita fokus dulu untuk convention ni dengan kekangan kewangan yang tak banyak, kecuali tim ada duit banyak, bolehlah pergi pattern permohonan saja 1,300. Belum lagi kita buat yang lain-lain kan. Kalau tak pandai, kita upah ejen pun dah 23 dalam 8,000 9,000 kan. Jadi untuk KIK ni cukuplah sekadar kita daftar harta intelek dalam kategori copyright ataupun hak cipta, bayarlah RM90. Okey. Ni besok Puan Azura akan cerita. Okey, ni kita tengoklah. Ni saya tak nak cerita harta intelek. Okey, ni cuma nanti tak payahlah. Okey, replikasi semua. Okey. Nanti kita akan ceritakan replikasi nanti. Okey. Sekarang ni saya nak cerita terus kepada dokumentasi. Ini bab paling best sekali. Kita akan ceritakan dokumentasi. Okey, saya share untuk dokumentasi. Kita akan share dokumentasi. Okey. So dalam dokumentasi ni, apa yang saya nak kongsikan, ada yang nak masuk, kita accept dulu. Okey. Ni bab yang kedua. Nanti saya share yang ni. Okey, ni bab kedua lah, tapi bab kita ada ni, kita ceritakan dokumentasi ni 3 jam. Supaya kenapa 3 jam? Inilah core business kita. Inilah yang semua kumpulan kena faham, dan kalau tak faham kita tanya. Ini penting sebab ini kritikal dalam dokumentasi. Banyak kumpulan kadang-kadang dia dah, Cik Bakri saya dah buat projek. Buat projek tu dah siap tapi dokumen tak siap. Itu maknanya kita kena buat backwards. Sebab tu kalau dah ada projek, tahun ni dulu. Supaya nanti bila kita nak buat kerja-kerja backwards tu daripada belakang ke depan, kita ada masa yang cukup. Kena banyak benda ni. Kena ubah surat, kena ubah itu, kena ubah ini. Sebab projek dah siap. Patutnya kita buat, kita start dulu penubuhan kumpulan, baru buat projek. Tapi ini projek dah siap nak buat penubuhan kumpulan. Jadi terpaksalah kita banyak benda yang kita kena uruskan dari segi ni. Sebab tu nak tunggu tahun depan tak boleh. Projek dah ada ni. Kita kena balik semula ke depan, start balik daripada penubuhan kumpulan, carta perbatuan dan sebagainya. Okey. So, inilah yang syorkan semua agensi awam ni kita ikut apa yang telah disarankan oleh Intan dan JPA. Kita termaktub dari segi tadi perkilian perkhidmatan awam PTPA tu, kita tengok dah, kita terikatkan situ 2016. So ini dia apa yang dikatakan dokumen tu. Okey. So dalam dokumen ni dia ada 3 perkara lah. 1, borang penyertaan, ringkasan eksekutif. Nampak? Ringkasan eksekutif tak ada markah tapi diambil kira. Dan perincian projek. Perincian projek tadi ada 5 perkara. Ingat Okay, so dah tentulah bila kita nak masuk tanding ni, kita kena ada borang penyertaan. Dan borang penyertaan ni kita letakkan di lempiran, membuktikan bahawa kita dah daftar untuk memasuki sesuatu convention itu. Keduanya ialah ringkasan eksekutif. Okey, ringkasan eksekutif ni 300 hingga 500 muka surat lah. Maknanya kita kena kira lah. Kan dia punya tu. Jangan lebih daripada 500. Tidak melebihi 2 muka surat. Biasa ada yang masuk ke? Saya kena accept. Okey. Okey, jadi
bagi saya kita ringkasan eksekutif ni cukup lah, dalam 300 lebih muka surat cukup lah, satu muka surat cukup. Tak payah panjang lebar sebab pertama dia tak ada markah. Kedua, kita nak menceritakan kepada juri apa problem kita, apa solusi kita, apa perkembangan projek kita, apa outcome dan impact kita. Itu aja. Jadi kita buat serengkas yang mungkin, sefaham yang mungkin untuk juri faham projek kita. Kan? Itu saja. Sebab nanti kita akan ada dalam dokumen kita. Keduanya, ada macam baru-baru ni saya tengok convention JKR dia buat 12 muka surat. Boleh lah. Jadi saiz tulisan tu terserah kepada urus dia. Tengok garis panduan. Tengok nanti tahun depan mungkin JPS, urus dia convention, KIK akan keluarkan garis panduan. Baca garis panduan. Garis panduan tu tak lagi lah. Kalau katalah dalam mampu, JPA kata 11. Tapi urus dia nak buat 12. Tak ada masalah. Boleh. Boleh. Saya dah tanya dengan Intan dah. Macam JKR baru ni, dia kata 11 ni juri macam Cik Bakti tak nampak tulisan tu. Kan? Buat 12. Biar font tu besar sikit kan. Macam saya kan, yang kebanyakan juri-juri ni semua dah otai-otai kan. Dah 50 ke atas kan. Jadi buatlah 12. Nampak jelas kan. Okay. Cantik kan. Tengok nak buat 1.15 ke multiple ni tak apa. Bergantung kepada garis panduan yang telah dikeluarkan oleh penganjur JPS Malaysia tu. And then perincian projek maksima 3,000 perkataan, 10 hingga 5%. Kita tak ambil perkataan lah. Dalam nombor 3 ni kita tak ambil perkataan. Kita ambil 15 muka surat. Dah orang bagi 15, takkanlah kita nak ambil 10. Dia kata 10 hingga 15. Jadi kita ambil semaksimum mungkin kan. Rugilah sebab kalau kita ambil 10 muka surat, rugilah kan. Banyak benda yang kita tak boleh jelaskan kepada juri dalam dokumen kita kan. Jadi kita pakailah 15 muka surat seperti yang disarankan. Jadi kita tengok situ cadangan lampiran adalah 30 muka surat. Jadi kita ada dia dokumen ni macam ni dokumen ni macam ni. Dia punya front page dia, table of content, ringkasan eksekutif. Lepas tu kita kira nombor 1 dekat data bahagian kumpulan. Habis 15 muka surat, kita buat divider, kita buat index. Ini banyak kumpulan tak buat. Petang kan saya tunjuk. Buat index. Index tu lampiran lah. 30 tu lampiran. Lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4, lampiran 5. So nanti dalam 15 muka surat tu kita kata ada lampiran 1. Kita cross reference lampiran 1 tu dengan kita punya lampiran. So juri senang. Kita ada berapa? Berapa kita punya lampiran kita ada. So kita buatlah indeks. Senang juri nak rujuk. Itu cara dia. Kita buat indeks, lepas tu kita start simpan lampiran 1, lampiran 2 sampai kita habiskan 30 muka surat tu. Jadi kita kena tengok. Maknanya kita tengok maksimum 15 muka surat untuk kita punya 5 topik tadi. Topik 1, topik 2 sampailah topik perkembangan projek. Lepas tu kita support dokumen kita, analisa kita ke apa ke dalam 30 muka surat. Jadi itu cara yang betul nak buat kita punya ni. Kalau nanti kalau ada tak faham boleh tanya, boleh terus tanya. Okay. So ini dia. Ini adalah contoh borang penyertaan. Bergantunglah kan. Kalau ni yang Malaysia punya lah kan. Ni yang apa yang dikatakan mampu. Jadi kalau katalah JPS, keluarkanlah borang penyertaan kan. Isi semua kan. Tak cukup kita buat lampiran. Latar belakang kumpulan, penglibatan pihak pengurusan, pengesahan panel ni tak payah. Ini kalau katalah JPS tak masuk, kita nak masuk juga convention kan. Jadi kita kena ada nilai sebab kita tak melalui kementerian. Okey. Jadi dekat sini markah wajaran dia 4. Apa maksud wajaran markah 4? Ialah markah tu tetap. Kan? Markah tu tetap 4. Jadi juri akan letakkan wajaran ini kalau 4. Kalau juri nanti dia akan bagi linked skill. Linked skill ni daripada 1 hingga dia tak ada kosong. Buat tak buat tetap dapat markah. Kan? Kalau katalah you ada benda tak cukup, tak buat pun, tak isi pun,
juri kena bagi markah 1, so dapat 4 markah. Tapi kalau you buat ada semua gambar cantik semua, petang saya tunjukkan dokumen yang cantik, kali 5, dapatlah 20 markah. Kalau tak cukup, dapat 4. Kalau tak cukup, dapat 3 dan begitulah seterusnya. Jadi kalau boleh kita nak perfect daripada juri 5. Perfect marks daripada juri 5. Kali 4, 20. Itu dia. Wajaran tu dia tetap. Wajaran ni maksudnya markah tu tetap. Dia takkan berubah. Yang berubah adalah daripada juri sama ada nak bagi 1 ataupun nak bagi 5. Jadi nanti kita akan tengok. Jadi dalam KIK ni, tengok senarai ahli kumpulan juga boleh jadikan lampiran. Lepas tu dokumen sokongan yang boleh dilampirkan ialah cabutan minit mesyuarat, jawatan pemandu, ini surat kelulusan, gambar-gambar dan sebagainya. Jadi kat sini cukuplah. Tadi surat ada 3, surat borang penyertaan, surat penubuhan ahli dan kumpulan, surat menjalankan projek daripada JD ataupun pengarah. Lepas tu gambar kumpulan. Gambar kumpulan tu senang. Gambar kumpulan, nama ahli kumpulan, kan? Logo kumpulan. Buatlah dalam satu page juga. Tak payahlah letakkan surat-surat sokongan ni dalam satu page. Buat satu surat tu, lepas tu kecilkan ni, letakkan surat-surat ni dekat lampiran nanti. Jadi 4 saja markah dia. Jadi dapatlah bab pertama, iaitu bila kita buat table of content tu, nombor 1 adalah latar belakang dan penglibatan pihak pengurusan. Jadi tajuk dia tu dia. Tajuk untuk bab 1 adalah latar belakang dan penglibatan pihak pengurusan. Banyak kumpulan kadang-kadang dia tak buat benda ni. Jadi ini rubrik. Ni rubrik pemarkahan ni. Ni rubrik yang saya tunjuk ni, rubrik pemarkahan. Sama dengan juri tu. Jadi kan, juri okey, latar belakang dan penglibatan okey. Dalam rubrik juri ada, dalam you punya borak, dalam you dokumen pun ada, sama selari. Itu dia tengok ada tak ni, ada tak ni, ada tak ni, ada. Jadi dapatlah 5 markah. Itu cara dia. Kadang-kadang 4 markah, tapi kalau kita buat silap, kita dapat 3, orang lain dapat 5, kita 4 kali 3 kali 4, 12. Orang lain dapat 5, 5 kali 4, 20. 12 dengan 20 beza tak tuan-tuan? Berapa beza dia tuan-tuan? Kalau kita dapat 3, orang lain dapat 5. Beza tak? Ya, beza. Tuan? Beza. Berapa beza dia? Beza tuan. 8. Mestilah Kan? berbeza. Kalau kita dapat 3, kita dapat 12. Orang dapat 5. Perfect mark 20. Beza dia 8. Kita dah tertinggal 8 markah dah. Itu bab pertama. Itu bab pertama dah tertinggal 8 markah. Kan? Sebab ada dokumen-dokumen, gambar dan maklumat kita tak sertakan. Kan? Borang penyertaan, surat, penubuhan kumpulan dan kelulusan ahli dan sebagainya kita tak sertakan. Itu jadi. Itu ni belum cerita lagi yang bab-bab markah banyak tu kan. Okey. Jadi jelas ya. Jadi dalam kita punya dokumen tadi, ini bab 1. Yang tadi kita boleh letakkan ringkasan eksekutif dekat depan tu sebagai pembuka bicara saja. Tapi kita numbering nombor 1 kita kira dekat sini. Pages tu. Pages yang 15 tu. Okey. So, ini adalah saya dah ceritakan tadi penerangan ringkas projek KIK yang dilaksanakan bidang dan kategori inovasi, penyelesaian outcome dan impak potensi pengembangan. Cuma yang ni tak berapa jelas. Jadi kita ceritakan dulu, projek kita ni, kita buat bidang apa, kategori apa, dan kita ceritakan dulu masalah. Kan, projek kita ni dulu masalahnya berlakunya, contohnya macam JKR lah saya ambil baru ni kan. Dia kata kalau berlakunya banjir, kita terpaksa bencana, terletakkan pancang. Pancang tu dia akan bagi kepada kontraktor konsesi lah untuk letakkan pancang. Tapi pancang ni berkayu, lepas tu kadang-kadang orang tak tahu dan sebagainya. Cerita masalah dulu. Dan berdasarkan masalah ini, pihak kumpulan ABC telah mencadangkan untuk membuat inovasi apa-apa cerita. Okey, tu kita ceritakan projek ini apa outcome dia. Outcome nanti dengan projek kita mesti sama. Nanti outcome dan impak 35 tu
53 tu mesti sama. Lepas tu projek ini juga berpotensi telah dapatkan ni, kita buat cerita pun ni. Terus buat cerita dalam satu muka cukup, tak payah panjang-panjang. Tepat dan jelas ayat dia. Munikan dia. Jangan kita buat sampai 2 pages. Okey. Okey, itu nombor 2. Tapi nombor 2 ni tak ada markah. Kita tak nak ambil ni, kita ambil biasanya yang ni jadi nombor 2. Tuan-tuan, yang ni jadikan nombor 2. Dari segi susunan lah. Sebab yang tadi, yang nombor 2 tu kita letakkan depan. Sebab dia ada kesilapan sikit. Yang satu, penglibatan kumpulan tadi, yang ni perancangan projek, signifikan perancangan projek tu kita letakkan nombor 2. Kita tengok dekat sini tadi, kalau kita tengok dekat sini tadi, yang saya tunjukkan tadi, dia akan duduk dekat nombor 2. Okey, tak apa. Ni tak ada apa, ni jangan ada numbering, kita letakkan depan. Yang ni nombor 1, yang ni jadi nombor 2. Okey, perancangan projek. Jadi signifikan perancangan projek. So, jadi kita buat tajuk nombor 2 ni, kat sini 3 lah, tapi kita buat tajuk nombor 2. Markah dia 10. Okey. Jadi apakah signifikan pemilihan projek? Okey. Jadi signifikan pemilihan projek ni, nampak dia tajuk nombor 2 ni. Kat sini saya tulis 2. Kat sini saya tulis 2. Jadi dia 10 markah. Jadi kat sini dalam 10 markah tu kumpulan kena pecahkan. Kepala dia signifikan pemilihan projek. Main topik untuk chapter 2 signifikan pemilihan projek. Tapi subtopik dia untuk 10 ni dia pecahkan kepada 6. A, B, C, D, E, and F. Jadi kita buat 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F. Jadi bila kita pecahkan tu kepala dia tu kita pecahkan kepada 6, kita buat 2A, 2B, 2C, 2D, 2E dan 2F. Okey. So markah 10 ni dibagikan kepada 6. 1, 2, 2, 2, 2, 1. Apa dia? Okey. Pertama ialah kaitan dengan fungsi utama jabatan. Satu markah. Jadi kita melihat dekat sini, okey, kaitan dan fungsi. Satu markah. Kita buatlah apa kaitan dengan fungsi utama jabatan. Contohnya macam JPS ni, apa dia? Fungsi utama jabatan dia apa dia? Kan untuk membantu ni. Okey, tengok balik kita punya piagam pelanggan kita. Lepas tu memenuhi kira pelanggan dan pemegang taruh. Sejajar dengan agenda. Nanti saya akan sharekan dokumen-dokumen lah. Tak adalah dokumen ni bagus kan, tapi saya sharekan. Nanti kita tengok ada tak banyak, kebanyakan dokumen tu tak perfect lah kan. Jadi nanti kita akan tunjukkan contoh saja dan nanti kita tengok apa kesilapan dia. Kaitan dengan keadaan dan ekosistem semasa, kaedah pemilihan projek dan analisa penyataan sasaran rakam dan impak. Jadi nanti petang nanti kita tengok dokumen. Kita go through dokumen dan kita akan bincangkan dokumen tu. Petang kan 1 jam setengah tu kita banyak pukul petang lah tengok masa, kita akan buat banyak perbincangan lah. Dan boleh tengok nanti kalau siapa nak tanya pasal projek dia, kita buat petang sekarang. Hari ni kita yang pagi ni kita buat penerangan dulu. Okey. Kaitan dengan keadaan ekosistem semasa, kaedah pilihan projek, analisa. Okey. Nombor E ni kita kena jelas. Selalu kumpulan nombor E ni dia tidak tahu. Dia tidak tahu apa dia nak buat kaedah. Bercampur-campur. Dia jelas. Markah 2. You nak gunakan kaedah apa? PDCA ke? You nak gunakan kaedah design thinking ke? You nak gunakan kaedah Blue Ocean Strategy. Bukan emboss emboss tu New Blue Ocean Strategy. Itu projek kerajaan. Tapi dalam KIK dia panggil Blue Ocean Strategy. Saya pergi kelas Blue Ocean Strategy ni kan panjang. Biasanya orang tak buat dah Blue Ocean Strategy ni. Kalau you nak projek inovasi, you dah ada projek, you nak bersaing, baru kita gunakan BOSS. Dalam KIK jarang kita nak gunakan BOSS ni. Sebab BOSS ni dia panjang proses dia. Nanti besok Puan Azura akan bincangkan. Boleh tanya Puan Azura pasal BOSS. Puan Azura akan sentuh sikit pasal BOSS. Dan untuk projek KIK nak senang, nak mudahkan juri faham, kita pun faham, kita gunakan PDCA ataupun kita gunakan
design thinking, tapi saya galakkanlah belajar gunakan design thinking. And then kita buat pernyataan saran ni, kita nyatakan saja. Maka satu kan. Jadi bila 10 ni kita pakai 2 pages saja, tak perlu panjang-panjang. Kita gunakan infografik, kita buat. Okey, ini untuk signifikan ni. Okay, jadi dekat sini apa dia kaitan dan fungsi utama jabatan? Apa yang kita nak buat? Satu markah. Tapi apa yang kita nak masukkan dalam konten ni? Jadi dalam konten ni, apa yang kita nak masukkan ialah petanggan kita tengok macam mana ini adalah konten, tapi bagaimana kita nak transformkan benda tu dalam dokumen. Kita kena ingat dokumen kita ni hanya 15 muka surat. Tak masukkan sini, kalau tak pandai memang tak cukup. Kalau kita betul-betul tengok tak cukup. Banyak benda kita letakkan. Projek dikaitkan dengan kepentingan fungsi organisasi, projek dikaitkan dengan visi dan misi, berkaitan projek dengan fungsi organisasi diterangkan dengan jelas, lepas tu visi dan misi organisasi disertakan sebagai penting. So, dekat sini sebenarnya dia nak tengok visi dan misi organisasi aja. Jadi projek kita ni dikaitkan dengan visi dan misi organisasi. Kita tengok apa visi dan misi kita. Ada orang nak masuk ke? Sekejap Okey. Accept dulu. Okey. So apa dia dekat sini? Kita kena terangkan misi tu, kita kena kaitkan. Satu markah saja. Maknanya pembuktian dekat sini kita letakkan visi dan misi tu kita sertakan sebagai pembuktian dan kita dalam ayat tu kita kaitkan. Cukup. Kan? Sikit aja. Bukan banyak pun. Gunakan infografik. B. Memenuhi kehendak pelanggan dan penggunaan. Okey. Kita dah faham Bab 2 kita ada 6 item. Item tadi A satu markah. Okey, untuk 2 ni kita buat 2B ni ialah memenuhi kehendak pelanggan dan pemegang taruh. Jadi projek dikaitkan dengan piagam pelanggan. Tadi yang pertama A tadi misi dan visi. B kita tengok pula piagam pelanggan kita dan kehendak stakeholder. Stakeholder tu JPS Malaysia lah. Kan kita kaitkan berkaitan projek dengan piagam pelanggan dan stakeholder, piagam pelanggan menyatakan stakeholder disertakan sebagai pembuktian. So dekat sini tadi yang A kita nak nyatakan misi dan visi, yang ni kita nak nyatakan piagam pelanggan dan kehendak stakeholder. Ambil lah. Benda ni tak payah fikir. Jangan fikir banyak-banyak. Ambil saja. Sebab tu bab 2 ni dah kena prepare dah. Dah ada dah. Benda dah ada. Benda dah ada dekat jabatan kita. Sekejap salah sikit. Okey, tak apa. Okey, so ada yang telah disediakan oleh dia, carilah dekat website ke kan, ada semua, ambil je dan kita cantikkan dalam kita punya ni. Okey, ni 2 markah. Ni tak kritikal. Okey, C sejajar dengan agenda nasional dan matlamat nasional. Projek dikaitkan dengan kepentingan dengan agenda nasional dan matlamat nasional, contohnya dikaitkan dengan mana-mana dasar semasa kerajaan atau dasar di bawah kementerian, berkaitan projek dengan agenda nasional, diterangkan dengan jelas, dokumen agenda nasional dan matlamat nasional, nama dokumen, buku surat yang kaitan disertakan dengan pembuktian. Okey. So dekat sini agenda nasional kita kaitlah. Contohnya saya buat projek inovasi tentang teknologi kan. Lepas tu saya nak buat projek daripada file kursus tu daripada konvensional saya nak jadikan digital. Jadi saya ambil lah apa dia? Apa agenda nasional yang baru? Siapa tahu? Kalau you nak buat projek web lah kan? Kita kata paperless government, kita tengok agenda sekarang ni pendigitalan sektor awam. Kan? Pendigitalan sektor awam. Kan? Apa lagi? Kan? Kaitlah dengan Kementerian Air. Kasar kan? Sekarang siapa menteri? Menteri siapa? Siapa menteri tu? Tak ada. Tunggu. Rasa-rasa Datuk Seri Tuan Ibrahim
balik semula ke ataupun berpindah? Sajalah Oh. kan. Saja nak tanya kan. Oh, tak Warga besar. kerja JPS nak menteri yang sama ke nak menteri baru? Baru. Sajalah kan. Oh, nak menteri baru Yang muda. Tuan Ibrahim ni kawan saya masa kat UiTM. Dulu saya dekat UiTM Jengkel. Dia tu ustaz lah, dia mengajar pengajian Islam kan dekat UiTM. Sama saya di UiTM Pahang, lepas tu kita pindah di UiTM Jengkel. Dia ustaz lah kan. Bagus. Dulu masa zaman saya tu selalu dia jadi penceramah hari Islam kan. Dan dia selalu dipanggil di istana. Okey. Tak apalah, nanti tengok menteri baru. Okay, jadi berkaitan dengan ni, so kita tengok dasar-dasar ni. Dasar-dasar kan, kalau kita tengok paperless government, apa semua, tengoklah dasar ni. Ini kita tengok balik. Kaitkan projek kita ni dengan agenda nasional kita. Ini 2 markah. 2 markah, maknanya kalau 2 markah, berapa agenda kita nak letak? Berapa pembuktian kita nak letak, tuan-tuan? Kalau 2 markah? 4. Tak payah. 2 cukup. 2 cukup. Kan? Jadi, petang kan saya tunjukkan. Macam mana kita nak saya tunjukkan sekarang ke nak tunjukkan petang kan? Macam mana nak cari agenda nasional ni, tuan-tuan? Sekarang Okay, sekarang ni saya tunjukkan. Okay, macam mana nak cari? Benda ni tak payah buat. Kita cari saja, lepas tu kita tepekkan saja. Okay, saya tunjukkan sekarang. Saya tunjukkan sekarang macam mana nak buat. Okay, saya Google dulu. Okay, kita nak cari, contohnya kita nak cari agenda apa, tuan-tuan? Dalam projek you lah, ambil satu projek, apa you nak cari? Alam sekitar, Cikgu Gri. Alam sekitar. Okay, alam sekitar, general. Apa agenda nasionalnya? Banjir kilat ataupun kepala air. Okey, tak. Kita kena tengok ni dasar kerajaan, agenda nasional. Contohnya pendigitalan sektor awam, contohnya macam tu. Kepala air tu bukannya agenda nasional kan? Apa agenda nasional? Kesejahteraan rakyat. Okey, contohlah kita tengoklah kesejahteraan rakyat. Jadi, apa yang kita buat ialah macam ni saya tunjukkan. Okay, saya share balik semula. Saya tunjukkan macam mana nak buat benda tu semua. Okay, saya nak tunjukkan macam mana nak buat. Okay, saya akan share dulu. Mana nak share ni? Saya share dulu. Okay, caranya macam ni saya tunjukkan. Semua tengok macam mana nak dapatkan data. Macam mana nak jumpa data, kadang-kadang kita kata lah macam mana nak buat. Sebab saya kata tadi, saya tak nak ayat. Okay, contohnya, okay, saya nak contohnya dasar apa? Dasar apa? Ada tak dasar-dasar yang kita boleh tengok, tuan-tuan? Untuk dasar kita, dasar Kementerian Air ni. Dasar sumber air. Dasar sumber air. Okay. Bila kita tengok dasar sumber air ni, kita googlekan dulu. Kita googlekan dasar sumber air ni. Contoh kita nak ceritakan. So nanti kita carikan image. Image ni kita pergi, dia ada 2 lah, dekat all ni ataupun kita pergi ke image. Kita pergi kita pergi ke image dasar sumber air kan. Dasar sumber air negara. Air negara. Okey. Sumber negara. Okey. So kita pergi ke PDF, kita pergi ke image, kita tengok ada tak dasar dia yang kita boleh ambil. Tak ada. Kan? Tak ada. Yang kita boleh ambil, kita boleh tepek lah untuk kita punya ni dasar landscape ni ada. Kita kena tengok tengok kat sini itu kita kena Google ni sebab kita nak tengok kita nak tengok kertas kerja dia, white paper dia, ada tak white paper dia kan. Saya ambil lah contoh lah, senang. Okey, contohnya pendigitalan
Ini yang kalau siapa nak buat projek IT lah, nampak? Jadi bila kita tengok sini ada dasar dia. Contohnya ni dia. Contohnya ni dia. Nampak tak? Pelan strategik penelitian sektor awam 20. Kita ambil yang ni aja. Kita ambil yang ni, lepas tu kita save, kita tapet kat dokumen kita. Maknanya projek kita ni sejajar dengan pelan strategik penelitian sektor awam. Ini yang saya masukkan tadi. Kan? Kita ambil dia punya ni ke, tapi yang ni cantik lah. Kita ambil ni satu. Lepas tu kita ambil lagi, kalau katalah siapa yang buat projek IT tu markah 2, kita ambil satu ni, satu lagi kita ambil IR 4.0. Contohnya kan. So kita ambil lah mana-mana industri ni. Kan? Kita ambil yang negara punya. Kan? Dasar negara kita kan. Kita ambil yang ni ke? Tengok mana yang sesuai lah. Kan? Kita ambil yang ni ke? Kan? Kita ambil ni yang sesuai. Kita nak Malaysia. Ataupun kita ataupun kita cari dasar IR 4.0. Okey. So kita ambil ni. Ada tak tentang IR dekat sini, kita ambil. IR negara ni kita ambil lah. Ni. Okay, kita ambil ni. Ataupun pelancaran ni kan. Kita boleh ambil ni. Kita tengok sini. Kita ambil. Apa dia? Dasar-dasar ni yang kita nak kaitkan dengan kita punya. Okey, yang ni ada. Majlis pelancaran kan. Kita tengok ni. Carilah. Banyak benda ni. Jadi infografik ni yang saya katakan tadi bahawa dia dah ada di sektor di Google. Jadi kita tak payah nak buat lagi dah infografik tu. Infografik tu kita ambil saja yang dah ada. Kita ambil saja yang dah ada tu, kita ambil tu, kita tapet. Sebab dekat sini kita kena faham bahawa pemarkahan dia adalah 2. Kan? Jadi kita nak 2 item saja. Projek dikaitkan kepentingan dengan agenda nasional. Macam tadi kata, siapa yang buat projek IT, dia buatlah dasar strategi penelitian sektor awam 4 ni betul dengan IR 4.0, kita cantik kat situ. Jadi kita kaitkan projek kita lah. So kalau kita nanti tengok projek banjir tu, kita tengok apa, banyak kita tengok. Itu cara dia. Jadi cara nak dapat 2 markah tu, Google ambil tadi muka depan tu ataupun white paper ke dasar-dasar tu, print screenkan dia, savekan dia sebagai PDF, tapetkan saja kat situ. Okey, 1, 2, cukup. Dapat 2 markah. Itu yang C tadi. Tadi misi, visi, betul piagam pelanggan. Yang ni kita ambil agenda nasional dan manfaat nasional. Okey, di ekosistem semasa. Kan? Macam saya, tadi projek IT, apa ekosistem? Projek dikaitkan kepentingan dengan keadaan dan ekosistem semasa. Contohnya kaitkan dengan mana-mana isu masalah. Kalau projek IT itulah, tuan-tuan, projek IT lah. Tadi kita kata data penelitian sektor awam dan sebagainya, itu di peringkat C. Di peringkat D ni, keadaan ekosistem semasa lah. Kalau you buat projek IT yang Sarawak tadi, apa yang you nak kaitkan? Keadaan dan ekosistem semasa. Apa dia? Isu, masalah, agenda keperluan setempat. Apa dia, tuan-tuan? Boleh kita fikirkan. Sebenarnya nak tengok ni siapa yang ada kat skrin ni. Okey tuan-tuan. D ni macam mana kita nak kaitkan tuan-tuan? Saya cakap seorang tak jadi, kena ada two way communication supaya biar kita faham. Biar kita faham apa yang kita nak letakkan konten dekat D ni. Apa dia? Penjimatan kertas. Pandemik contoh. Penjimatan kertas tu dia dekat agenda nasional. COVID-19. Dekat C. Dia takkan pergi ke COVID-19. Kita sekarang ni, kalau saya untuk projek IT tu, kita buatlah COVID-19. Kedua, kita buat dasar bekerja di rumah. Ada perkeliling BDR kan, sebabkan 2 isu lah. Satu, kita tengok ataupun kita boleh ceritakan pasal, tengoklah apa yang kita berikan keadaan kan, keadaan yang semasa ni. Maknanya masalah sekarang ni ialah pandemik. Itu dia keadaan semasanya. Jadi bila pandemik ni, orang tak boleh pergi pejabat. Semua kena work from home. Jadi pendigitalan tu penting.
kena guna apps. Kan? Apa lagi masalah? Kan orang bekerja kat rumah. Ada dasar, semua kena bekerja kat rumah. Jadi kita ambil dasar-dasar tu, kita kaitkan dengan keadaan ekosistem semasa, diterangkan dengan jelas. Kan? Sebab tu kita nak kena ada projek digital. Kadang-kadang kumpulan tak boleh kaitkan. Ada lagi nak masuk ke? Jadi kadang-kadang kat sini kumpulan dia nak kaitkan tu, dia tak pandai. Sebenarnya inilah dia benda yang kita nak kaitkan. Maknanya kita kena tengok dekat luar ni keadaan semasam. Kita tengok, sekarang ni kita cerita pasal apa? Pandemik, kan? COVID-19. Kita ceritakan apa isu COVID-19 ni. Apa masalahnya akan impact kepada kita? Tak boleh pergi pejabat, duduk work from home, ada data perkeling. Kita ceritakan tu. Sebab tu kita buat projek digital. Kan? Jadi bila dia buat satu-satu projek tu, kaitkan dengan keadaan dan ekosistem semasa. Isu, masalah, kan? Contohnya masalah banjir. Kan? Masalah banjir, kan? Masalah kepala air tu kan? Dekat Gunung Jerai tu kan? Itu isu JPS ke, tuan-tuan? Ke bukan? Saya ni tak tahu. Saya tanya tuan-tuan. Isu kepala air di Gunung Jerai tu isu JPS ke bukan? Termasuk isu JPS tuan. Itulah isu, kan? Jadi bila kita buat video nanti, kan? Kita datangkan isu kepala air tu, okey, pada tarikh ni pelakunya ni kan ini, apa punca masalah dia? Jadi apa yang kita nak asli kan? Sebab dia isu tu akan berlaku dekat mana-mana juga kan, bila kepala air ni tidak dikontrol sebab kita tak tengok hujan kan. You all jaga hujan kan, tak tengok apa cuaca tu kan, kita tak ni macam mana boleh jadi, adakah isu pembalakan ke, kita tengoklah. Kita kaitkan dengan projek kita. Kita nak buat apa? Kan? Kita nak buat drone ke kan, macam bomba banyak kan buat drone. Sebab dia bagus, baru saya nilai tu dia buat drone tu supaya dia punya ahli bomba tu tak masuk, macam contohnya chemical kan. So dia pergi tu, dia ada alat tu, drone tu satu hal, tapi dia buat satu alat tu, alat tu bila drone tu masuk dia boleh tahu taraf chemical dekat tempat kejadian tu. Kalau tinggi dia tak akan masuk lah, kalau rendah dia akan masuk. Jadi dia gunakan drone. Kita tengoklah macam mana kita boleh tengokkan kita punya projek. Jadi ni dua markah. Kita kaitkan dengan ni. Kita tengok 11, kita akan habis dalam 12.30. Saya akan cuba habislah 12.30 lebih sebelum kita break. Keadaan pemilihan projek dan analisa. Kan? Ini yang tadi dan besok Puan Zura akan tunjukkan. Kaedah ni saya tekankan kaedah ni ada 3 saja tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Pilihlah satu, pemilihan projek, kaedah pemilihan projek. Jadi janganlah pakai kumpulan kami menggunakan PDCA dan design thinking. Oi, pening, tak siap projek kita tuan-tuan. Jadi kita pilih 3 saja. Besok Puan Zura akan terangkan apa dia dikatakan PDCA, macam mana nak buat projek menggunakan PDCA, macam mana nak buat projek menggunakan DT, macam mana projek nak menggunakan BOS. Kita ada 3 dalam pembudayaan KIK Kawasan Baru ni, dia ada 3. Dia ada 3. Pilihlah satu. Tapi macam saya kata, saya syorkan menggunakan design thinking. Macam hari ni lah, tengok hari ni semalam convention KIK Zon Selatan, Puan Nazura last minute saya ceritakan, dia bantu satu kumpulan ni. Pada asalnya kumpulan ni gunakan PDCA. Tunggang langgang PDCA, dia tak apa, pakai copy paste buat satu. Lepas tu bila dia rujuk kepada Puan Nazura rombak balik. Rombak balik kumpulan ni 360 jam daripada PDCA, gunakan kaedah design thinking yang lebih mudah dan sesuai dengan projek. Buat balik semula, kumpulan bagus kan. Dia dengar cakap apa yang Puan Zura showkan dan sebagainya. Akhirnya kumpulan yang teruk, dokumen yang teruk hari ni dinobatkan sebagai juara. Kan? Sebab kaedah tu, bila kita faham kaedah tu dalam dokumen kita, juri faham. Sebab nanti dalam kaedah, dalam persembahan kita, dalam slide kita, dalam video kita, dia sama. Kalau dekat dokumen ni, dia pillar dia.
Dia pillar dia. Kalau kita sini tak bagus dokumen kita, yang lain pun hanyut lah. Kan, pillar dalam bahasa Malaysia tu apa panggil? Apa? Lupa dah. Kan? Laut. Pillar ni dia dalam bahasa Malaysia. Macam asas. Tiang seri dia. Yang seri. Pillar dia kat situ. Kalau pillar ni tak bagus, yang lain tu pun runtuh. Tak kuat. Jadi dalam pemilihan kaedah ni, ambil satu aja. Kalau nak guna DT, guna DT. Kalau nak guna PDCA, tahu cara dia. PDCA ada 21 langkah. Buat langkah dia. Biasa PDCA ni, dia akan ada analisa tu, dia takkan lari daripada Ishikawa, fishbone. Kalau PDCA, dia ada 5 langkah. Kalau BOS, dia ada berapa langkah. Tengok step dia. Dia tak boleh campur-campur. Saya cakap 70% convention tahun lepas, JPS, semua dokumen up. 70%. Sebab tu, saya rasa atas inisiatif Urus Steel, convention tahun ni, kita buat pemunian balik. Kita buat pembudayaan balik. Faham. Setiap kumpulan kena faham macam mana nak buat dokumen. Saya rasa saya difahamkan semua dah ada dokumen dah. Semua dah nak masuk convention dah. Jadi faham. Jangan bercampur aduk. Besok kita akan belajar cara detail untuk tengok kaedah pemilihan tu macam mana. Dan saya showkan lah gunakan DT. Kalau kat Intan pun sebenarnya, kalau kita pergi kursus Intan pun dia ajar DT dah. Dia tak ada ajar PDCA. BOS pun ada. Tapi BOS ni susah. Difficult. 1 tahun, 2 tahun pun dia banyak nanti analisa. Nanti besok bila Puan Azura tunjukkan, nanti kita akan faham. Tapi kita gunakan DT. And then, data-data dan analisa ditunjukkan. Contohnya, kita gunakan analisa. Bagi saya, tuan-tuan, puan-puan, bagi saya satu contoh analisa dalam kita punya projek ni. Apa yang analisa kita gunakan? Kaedah, kita punya teknik analisa kita gunakan apa? Apa teknik analisa kita gunakan? Bagi saya satu contoh. Ni nak buat projek ni takkan tak tahu analisa ni. Satu model analisa, teknik. Apa dia kita gunakan? Tuan-tuan. Senyap ni macam tak tahu ni. Soal selidik. Okey, ini soal selidik. Ataupun brainstorm. Ataupun scamper. Itu dah tinggi lah. Ataupun smart. Kena tahu. Besok pun kita akan tunjukkan. Jadi data-data tu SWOT analisis. Okey. Kan kita nak tengok SWOT tu dekat prototype. Bila kita kata SWOT tu kat mana nak gunakan? Bila kita kata 5W1H, jangan bantai taram je. Kena betul-betul dekat mana analisa 5W1H nak digunakan. Kalau kita gunakan SWOT, dekat mana nak gunakan SWOT tu? Kalau kita nak gunakan business model canvas BMC, dekat mana kita nak gunakan BMC tu? SWOT tu. Strength, weakness, opportunity dan threats tu kat mana nak gunakan? Kat mana tuan-tuan? Dekat mana? Bab mana nak gunakan? Jangan pandai cakap aja. Kat mana tuan-tuan? SWOT ni kita gunakan dekat prototype. Kan? Kita nak tengok kekuatan produk tu. Bila dah sampai ke prototype tu, itu kita kena tahu. Semua ni, dia bukan boleh rajah pokok, rajah infinity, apa lagi smart scamper tu, betul. Tapi kat mana? Tempat yang nak ditunjukkan kat mana analisa tu. Data-data, contohnya kita buat soal sidik. Kan? Kita nanti hasilnya kita buat histogram. Kita buat carta bar. Kan? Itu data-data. Contohnya kita buat empathy. Masalah. Kan? Okay? Kita buat masalah. Dekat situ, dekat mana kita nak collect data-data tu, dekat mana. Ini penting. Jadi kat sini, kita nyatakan dulu. Kumpulan dalam menjalankan projek ni, kumpulan menggunakan kaedah design thinking. Dalam menganalisa dalam menganalisa permasalahan, dalam menganalisa projek
kumpulan kami menggunakan brainstorm, menggunakan SWOT, menggunakan 5WH, menggunakan data-data dan analisa ditunjukkan dengan jelas menggunakan teknik-teknik analisa ni. Buat tu je. Dapat 2 markah. Kan? Ada kaedah, dah tunjukkan, dah tahu kaedah, lepas tu tunjukkan tu. Itu aja cukup. Sebab ini hanya introduction untuk kita jelas hala tuju kita untuk seterusnya bab 3 nanti. Sebab tu bab 2, bab 3 kan kumpulan kadang saya pening kepala. Saya menggunakan kaedah PDCA. Lepas tu bab 3 dalam menjalankan projek, gunakan design thinking pula. Itu yang nak gelak tu. Kan? Tadi dekat E ni awak nyatakan menggunakan PDCA. Tapi bila awak jalankan projek, semua cerita pasal design thinking ataupun cerita bos dan sebagainya. Kalang kabut. Tak firm kan? Kat sini kita kena jelaskan dulu. Kalau kita gunakan DT, nanti kat bab 3 nanti kita nyatakan kita gunakan DT. Dia macam tu. Ya. Kalau di atas ni kita gunakan brainstorm, nanti kat bab 3 mesti tunjukkan. Sebab tu kalau kita tak ada gunakan, nanti dekat bab sini kita delete. Apa yang kita nyatakan data analisis tu, kita tunjukkan nanti dekat bab 3 nanti. Sebab ni markah 2. Tak banyak. Okay. Jadi penyataan sasaran impak dan outcome, 1. Nyatakan saja penyataan. Tapi nanti bab 4 kita kena jelas, kita kena analisa dan tunjukkan data. Dia outcome tu contohnya masa. Penyimatan masa. Kita tak ada kata kumpulan menyimatkan masa sejam. Macam mana you kira? Kalau saya kata saya judi, macam mana you kira kan sejam tu? Tuan, boleh tak tunjukkan saya kalau you kata you jimatkan sejam macam mana? Sebab tu ada analisa. Sebelum projek dijalankan berapa? Lepas projek dijalankan berapa? So, perbezaan between tu, itulah kita katakan menjimatkan masa. Jangan kita katakan outcome kita menjimatkan masa saja. Tunjukkan analisa sebelum macam mana. Dalam gambar dan sebagainya. Lepas tu, lepas kita menjalankan projek tu berapa? So, tolaklah between tu. Nanti kan petang kan saya tunjukkan projek-projek yang saya dah buat. Okey? Begitu juga impak. Jadi kita tanyakan, okey, apa dia? Kan soalan mesti tanya, apa dia outcome, apa dia impak. Tahu tak apa dia outcome dan impak? Dia ada benda yang berbeza ya. Tuan-tuan, faham tak outcome ni apa? Tahu tak apa dia ada outcome ni tuan-tuan? Sesuatu manfaat yang boleh diukur. Yes, dia outcome ni boleh diukur dan dia short term. Impak ni dia long term. Contohnya kesihatan kan. Kesihatan ni kan susah nak ukur tapi dia impak lah daripada keselamatan, kesejahteraan. Outcome ni yang satu yang boleh diukur. Contohnya penyimatan masa, penyimatan sumber tenaga, penyimatan kos kan, berapa kos yang kita dapat jimatkan. Itu benda-benda yang boleh diukur lah. Jadi jawapan yang bagus. Jadi kita kena tahu apa dia outcome dan impak dan dia mesti diukur. Dia mesti dianalisa. Tak boleh kata saya menjimatkan kos projek ini dapat dijimatkan dalam outcome ni kita katakan dapat dijimatkan 10,000. Macam mana you ukur 10,000 tu? Nampak tak? Kan? Tadi sahabat kita dah kata yang boleh diukur. Jadi jangan kita katakan bahawa projek ini dijimatkan 10,000. Tak boleh. Kena buat pengukuran. Sebelum ni berapa projek tu? Tunjukkan. Okey, projek dulu kalau kita buat projek macam ni 20,000. 20,000 tu tak boleh cakap 20,000. Apa kos yang 20,000 tu? Okey, 20,000 tu tak. Tapi bila kita dah buat penambahbaikan, kita buat inovasi 10,000. Kita hanya menggunakan detail. Okey, itu nampak perbandingannya tolak kan? Jadi kita tolak lah kos tu. Baru dapat perbandingan. Okey, penyimatan tu dapat. Sesuatu yang boleh diukur. Sebab outcome ni nanti, markah dia dekat bab 4 nanti kita tengok outcome ni 35. Impak 18. 35, saya nak ada 6 outcome. Satu outcome 5 markah dengan analisa. So kalau 35 markah dia, kita kena ada 6 kali 5, 30. 7
7 outcome yang kita kena paparkan. Impact 18 tak banyak. Kita ambil 4, 8, 16. 18. Kita ambil 4 pun cukup. Tapi outcome kita kena cari 7 outcome. 1 apa? 2 apa? 3 apa? So kita kena nyatakan kat sini 7 outcome dan 4 impact. Dinyatakan dengan jelas. Jangan angka dan impact dinyatakan bersama atas penentuannya. Kan? Jadi asas penentuan ni pengukuran lah. Macam mana kita nak ukur outcome-nya. Nanti kat situ dia highlightkan outcome. Jadi kita jelas kat sini. Kita nyatakan saja markah 1 tak banyak. Jangan panjang lebar. Tulis. Yang ni boleh dalam bentuk infografik, dalam kotak ataupun kita buat dalam bentuk ni. Kalau penulisan tu bolehlah tapi tak cantik lah. Buat dalam kotak, buat warna-warni sikit outcome dan impact ni, buat dalam infografik kan. Jadi cantik. Saya ada download banyak infografik. Nanti kalau nak boleh share nanti. Nanti saya masukkan dalam saya punya slide nanti. Okey, jadi kita faham dekat sini. Okey, jadi sebagai tambahan kaitan dengan projek kita ni, dia kreatif dan inovatif, impak positif yang tinggi dan menyuruh pulangan nilai terbaik, replikasi dan pengurusan. Dia ada nilai replikasi. Replikasi tu maksudnya jabatan lain boleh guna. Kementerian lain boleh guna. Negeri lain boleh guna. Bukan setakat jabatan. Sebab tu saya kata tadi bahawa jangan projek tu, selalu saya tanya kalau sebagai juri, projek ni boleh tak direplikasikan di Jabatan Bomba? Boleh tak projek ni direplikasikan dekat JKR? Boleh tak projek ni direplikasikan di mana? Kementerian Kesihatan. Kan? Boleh tak ni kan? Jadi kita tengoklah. Itu baru projek yang bagus. Kalau projek tu setakat kita buat di jabatan kita bolehlah masuk KRK, tapi nak menang tak bolehlah. Itu aja kan. Kita bila bertanding ni bersungguh-sungguh ada 2 matlamat. Satu, kita nak menang. Kedua, kita kalau boleh nak hasilkan projek kita ni boleh dijual. Nanti saya tunjukkan projek saya. Simple lah projek saya. Saya buat projek digital. Saya banyak projek digital sebab saya IT kan. Saya buat projek digital. Saya jual 10,000 je. Benda kos tak banyak. Kos dia habis lah dalam 300-400 sebenarnya. Kan? Tapi saya boleh jual projek tu sampai 10,000. Kan teknologi kan. Teknologi ni mahal. Saya jual 10,000. Okey. Jadi yang kita boleh akhirnya projek kita tu kita kena fikir boleh tak dikomersialkan. Kan? Ceklah projek-projek yang ada impak. Kan? Perkomersialan ni kita dapat dana macam Bomba baru-baru ni kan. Dia buat projek dia. Banyak dia dah jual dah. Banyak dia dah jual dah. Dia jual. Dia buat smoke detector kan. Jadi buat smoke detector ni, dia buat satu smoke detector ni sampai satu suhu, benda tu boleh jatuh dan dia boleh memadamkan api. Bagus. Saya suka. Pengalaman-pengalaman saya lah jadi juri kan. Jadi banyak projek-projek yang bagus saya tengok. Yang boleh dikomersialkan. Okey. Kita pergi kepada tindakan penyelesaian. Okey. Ini bab 3 tindakan penyelesaian ni bab 3. Bab 2 tadi apa? Signifikan pemilihan projek. Kan dia tak banyak, 10 markah tu kita nyatakan saja. Tetapi bila kita kata tindakan, ini yang besok Puan Azura nak ajar ni. Konten ni. Nanti tengok balik dekat you punya konten tadi. So dekat sini 23 markah dia ada 4 perkara. 23 markah 23 markah untuk topik yang ketiga, tindakan penyelesaian, dia ada 4. Maknanya kat sini kita balik-balik. Tadi kita tengok dekat E ni, kan? Kita tengok dekat E ni kaedah pemilihan projek dan analisa. Kan 2 markah. Tapi dekat sini nanti dekat 2 ni kita akan bawa semula dekat 3. Strategi penyelesaian kreatif termasuk aplikasi penggunaan tools. Ini yang kita kata tadi. Macam mana kita nak gunakan tools. Ini dikata tadi E adalah kaedah pembinaan projek. Kan? Yang datang ni kan macam mana kita nak kaedah pembinaan projek. Dekat sini kita tunjukkan carta perbatuan pun boleh, apa semua boleh lah kan. Okay, so dekat sini penghasilan dan punya prototype, pengukuran daripada pihak bertauliah, pelaksanaan inovasi. Kan? Jadi
ada 4. Kat sinilah kita nak tunjukkan inovasi kita. Bab ni lah kita nak tunjukkan inovasi. 23 markah. Penghasilan dan pengujian prototype. Jadi dekat sini nanti dalam menghasilkan inovasi itu kita gunakan kaedah apa? Tools apa kita gunakan? Kalau kita DT lah. Kan? Dan kita buat penghasilan, prototype, lepas tu kita kena dapatkan perakuan daripada bertauliah lah. Kan? And then yang ada IR dan sebagainya dan kita laksanakan. Okay. So, dekat sini dalam ni 23 markah ni bagaimana pembahagian markah diberi. Okay. Kita habiskan ni, nanti petang kan kita sambung lagi sebab kita kena fokus betul-betul konten untuk dokumen ni. Nanti besok kita akan jelaskan lagi bab 3 dengan bab 4. Hari ni kita terutama bab 3 lah. Bab 3 ni penting. Hari ni saya cuma bagi tahu aja. Tapi nanti besok nak kena tahu apa dia design thinking. Okey. Dekat sini 8 markah. Daripada 23 tadi 8 markah. Strategi okey. Jadi 3A apa dia? 3A kita menjawab strategi penyelesaian kreatif termasuk aplikasi penggunaan tools. Okey. So apa dia? Dekat sini kita tunjukkan pertama strategi penyiasatan tu carta perbatuan kena ada. Carta perbatuan lah, timeline, Raja Hero, lain-lain dalam bentuk kan. So sebab tu kita tengok carta perbatuan. Tuan-tuan, carta perbatuan ni macam mana nak buat? Gancat ni. Apa dia katakan gancat ni tuan-tuan? Apa indikator gancat ni? Siapa tahu? Tak tahu? Tahu kan? Semua takkan tak tahu nak buat gancat carta perbatuan. Semua tahu kan? Tahu tak? Tahu tuan. Jadi carta perbatuan tu dia ada cadangan satu warna, dia ada pelaksanaan satu warna. Itu yang panggil kit lapis Sarawak tu kan. Tapi tak tuan, tapi tak perlu detail sangat kan? Kena detail. Maksud daripada mula kita buat projek sampai kita habis projek. Maknanya item tu. Contohnya kita penubuhan kumpulan, contohnya penubuhan kumpulan kita buat bulan dalam carta perbatuan tu kita bulan September 20 penubuhan kumpulan. Okey. Itu pelaksanaan projek Oktober sampai bila? Jadi panjang kan? Takkanlah sebulan buat projek kan? Betul. Projek buat sampai bulan 10. Oktober, November, Disember, Januari, Februari, Mac, April, Mei. 8 bulan contohnya kan, baru setiap projek. Lepas projek habis, apa lagi? Kan? Okey. Pemantauan, lepas tu buat benchmark. Nanti kita isilah item-item tu. Kita isi item-item tu, kita buat prototype bila kan? Prototype bila kita buat perkembangan projek kita buat bengkel, kita buat itu semua kita nyatakan dalam kita punya carta perbatuan tu. Tengok gancat tu berapa lama tempoh kita nak buat. Kadang-kadang kumpulan kata, saya tengok 4 bulan dah siap projek. Betul ke? Kan? Bila you buat prototype, berapa lama you ambil masa? Jadi bila juri tanya tu dah kelang kabut. Kan? Sebab pelaksanaan itu tak sama dalam gancat. Kami lambat buat ni, cik. Saya nak buat projek ni 6 bulan. Okey, terima kasih. 6 bulan. Cuba tengok balik carta perbatuan you berapa bulan. Alamak, 4 bulan. Nampak tak? Bila cross balik, juri cepat. Juri cakap. Bila you kata 6 bulan, dia pergi balik tengok carta perbatuan, you buat carta perbatuan tu 4 bulan je. Kan? Lepas tu, contohnya, saya tengok penubuhan kumpulan bulan 10. Tapi bila you buat carta perbatuan, dalam carta perbatuan bulan 10. Tapi bila tengok surat pelantikan ahli penubuhan kumpulan bulan Januari. Kantoi. Kan? Terperangkap kat situ kan. Jadi kena tengok. Bila surat tu bulan Januari, carta perbatuan bulan Januari. Tapi bila tengok carta perbatuan letak bulan 10. Penubuhan kumpulan. Tapi surat menyurat
bulan 1. Ini yang kadang-kadang tak betul. Jadi juri akan tengok situ dari segi carta perbatuan tu. Kena tengok dari segi tarikh-tarikh pelaksanaan sama, nama pun gancap kan. Okey. Itu satu. Jadi kaedah perancangan pelaksanaan projek dan tempoh pelaksanaan projek ditunjukkan daripada bermulanya kelulusan sehingga pelaksanaan dan sebagainya dalam bentuk jadual, carta perbatuan lah. Jadi itu dia. Jadi dia ada sini 4 markah dekat kaedah 4 pembuktian ditunjukkan dalam bentuk ringkasan rajah, diagram dan gambar. Yang kita buatlah carta perbatuan kita, pelaksanaan tu. Kadang-kadang kumpulan terlupa nak letakkan petunjuk. Kan, mana satu warna untuk pelaksanaan, mana satu untuk perancangan. Kan petangkan saya tunjuklah kan. Okey. And then lagi 4 markah kaedah penyelesaian. Jadi kaedah penyelesaian tu macam saya bagi tahu tadi, dia ada 3 je. Design thinking, PDCA, Blue Ocean. Ataupun trees dan sebagainya, tapi yang tu memang dah high level lah kan. Tapi kita cukup lah kan, tak payah pergi jauh sangat, kita pakai 3 je cukup kan. Dinyatakan perangan setiap langkah, proses penghasilan projek dengan ringkas dan tepat. So kalau kita gunakan design thinking, kita tunjuklah 5 proses itu, termasuk proses implementasi. Kalau PDCA, kita tunjuklah 21 langkah. Kalau Blue Ocean, kita tunjuklah 12 langkah dia. Itu penerangan setiap langkah. Sebab semua kaedah ni, dia ada langkah dia. Contohnya design thinking. Design thinking bermula dengan apa tuan-tuan? Perempuan, kaedah apa? Design thinking ni, dia bermula dengan apa? Step 1. Siapa tahu? Okay. Design thinking ni, dia bermula dengan empathy. Apa itu empathy? Apa tools kita nak gunakan? Kalau empathy ni, biasa kita gunakan tools apa? Tuan-tuan. Tulang ikan. Hai. Aduh, tulang ikan tu dipanggil cause and effect. Rajah, sebab dan akibat. Itu dia tulang ikan tu. Fishbone tu, dia merujuk kepada sebab dan akibat. Sebab tu kita tengok sebab faktor-faktor tu ada berapa. Lepas tu Ishikawa 2 kita kurangkan. Faktor alam sekitar, faktor manusia. Kena faham. Jangan pakai sebut dia fishbone. Mana boleh. Kalau design thinking tak boleh gunakan fishbone. Design fishbone biasa gunakan dekat PDCA. Itu kita kena faham tu. Itu besok Puan Azura akan terangkan. Design thinking ni dia ada 5. Start dengan empathy. Empathy ni sebenarnya, empathy ni apa tuan-tuan? Biar kita faham sikit lah kan. Kalau tak faham, kalau saya tak sentuh kan, nanti you tak faham nanti bila saya cerita. Apa dia empathy ni? Empathy, apa dia? Apa yang kita fahamkan empathy ni? Mana nak buat Kita memahami perasaan orang lain dan environment orang lain. Jadi bila, kalau di jabatan kita ni macam mana kita nak tahu? Biasanya kita akan ada daripada borang apa? Interview, temuduga, soal sidik. Borang aduan. Kan kat jabatan kita akan terima aduan kan? Okey, daripada 7 aduan ini, contohnya kita ada banyak aduan kan? Aduan, okey. Berikan saya okey, apa aduan biasanya JPS terima? Aduan daripada rakyat, daripada masyarakat. Akisan. Akisan. Lagi? Banjir lagi? Ni empathy ni kan? Orang merayu kan, Allah ada masalah ni. Bila masalah itu empathy. Apa lagi? Masalah banjir, masalah akisan. Apa lagi? Longkang blok. Yes, betul. Longkang blok lah selalu. Longkang blok dan sebagainya kan. Jadi, adakah kita bila tengok longkang blok tu, kalau lah kita tengok kan, okay, saya adulah, Puan, saya ni lah, rumah saya ni longkang blok. So, bila tengok, itu masalah kan, empathy kan. So, apa you fikir dari segi longkang blok ni sebab apa? Buang sampah. Jadi, dekat fasa kedua dalam design thinking tu dipanggil define. Kena pasti masalah. Okay, empathy tadi, aduan tadi dekat empathy. Empathy tu sebab saya nak fahamkan
supaya semua faham nak buat design thinking ni simple saja. Kita ambil satu kes lah, longkang kan. You tahu longkang ni adalah empathy. Banyak masalah, you kata banyak masalah, keparahannya tinggi. Kan nanti kita tengok disebabkan okey kalau longkang, masalah longkang ni apa akibatnya kepada keadaan semasa? Banjir kilat. Banjir kilat kan. Okey. Jadi kita dah tengok di empathy tu banyak aduan dekat longkang. Okey. Bila kita pergi fasa kedua dalam design thinking ialah define. So, kita dah define sebab apa punca masalah longkang ni? Apa punca dia? Kita kena pasti masalah ni. Apa dia? Sampah lagi? Kurang penyelenggaraan pihak ya. Jadi kita define lah kurang penyelenggaraan apa semua kan. Jadi fasa ketiga dalam design thinking ni ada idea. Jadi dalam banyak-banyak kena pasti masalah tu, apakah idea yang kita nak selesaikan masalah ni? Okey, kita beri 3 idea lah. Okey, apa dia idea? Idea nombor 1, apa dia? Ini di idea. Bagi ceramah. Kesedaran. Okey, lagi? Okey, bagus. Lagi? Kita bagi kesedaran lah. Okey, satu cadangan daripada A, bagi ceramah supaya orang sedar jangan buang sampah. Itu cadangan penyelesaian. Okey, cadangan kedua? Infografik. Infografik tu tak ada. Tadi kita dah bagi ceramah. Ceramah tu betul lah. Kita nak cari sekarang ni macam mana nak menyelesaikan masalah supaya tidak berlaku longkang tadi. Kita kenakan maksudnya kita bagi denda. Kalau buang sampah tu Okey. kita kenakan peraturan. Peraturan denda lah. Okey, 2. 3? Menggalakkan program gotong royong atau aktiviti komuniti. Okey. Tak sampai lagi inovasi ni. Tong sampah. Pasang Tong sampah. Kita buat tong sampah yang Jadilah. Contohnya kita buat satu jaring lah kan. pasang jaring. Kita buat satu jaring ni kan, bagaimana dia boleh menahan sampah. Contohnya dia tadi macam ni tau. Dia dekat define tu kita kena pasti masalah, tapi dalam satu masalah yang besar itu masalahnya ialah sampah yang banyak lah. Contohnya kan dalam banyak-banyak masalah tadi, dalam dalam kita kena aduan longkang general kan, aduan longkang kan. Jadi longkang ni apa? Okey, salah satunya ialah sampah itu tersumbat lah. Kita ambil satu, lepas tu nanti kita define satu masalah, lepas tu kita cari idea, satu idea tu kita bagi ceramah dan sebagainya, tapi dalam banyak tu kita ambil satu idea yang bagus, iaitu kita buat satu inovasi, kita buat jaring. So fasa yang keempat, kita buat prototype dia daripada idea tadi, jaring tadi, kita buatlah prototype tadi. Okey, jadi kat situlah nanti inovasi kita kan, kita buat, lepas tu kita test. Itu dia. Sebenarnya proses itulah dikatakan proses apa yang dikatakan proses dekat sini, design thinking tu. Dan dalam proses itu dia ada kaedah-kaedah dia ada tools-tools yang digunakan. Dia gunakan brainstorm, kumpulan gunakan brainstorm, kumpulan gunakan SWOT analisis, kumpulan gunakan 5W gunakan Scamper dan sebagainya. Jadi kita nak terangkan langkah tu. Itu yang besok Puan Zura akan terangkan. Jadi kita buat pembuktian dia. Itu dia. Jadi kita kena, dia punya jalan cerita tu kena cantik. Start daripada empathy sampai dekat test, sampai dekat implementation. Iaitu pelaksanaan, penyeragaman, replikasi dan sebagainya. Okay. So, inilah dekat tahap 4. Penghasilan projek diterangkan. Ini dalam design thinking, dia nombor 4 prototype. Pengujian prototype diterangkan. Jadi, dan dekat sini, kalau kita nak dapat yang ni susah, lambat sirimnya. Jadi kita tengoklah mana-mana universiti yang boleh bagi kita perakuan. Dia 3. Kita kena ada surat kat sini. Beserta pembuktian yang lengkap ikan ini dan teratur dan mudah rujuk. Jadi perakuan yang tekan dengan jelas, perakuan yang tepat. Jadi kita kena chop daripada perakuan. Subject Matter Expert. SME ni. Untuk dapat 3 markah ni, kita kena ada satu surat perakuan daripada mana-mana yang bertauliah untuk certified projek kita ni. Kan? Macam projek JKR tu, saya suruh dia pergi UTHM, cari yang Profesor Madya, doktor tu,
yang dia dah grade 54 tu bagi satu surat perakuan mengatakan bahawa projek ini sesuai digunakan, selamat dan sebagainya lah. Tu dapat 3 markah. Sebab tu kena buat awal-awal, jangan last minute. Sebab kita nak cari subject matter expert tu. Kita pergi JKR, tanya tak ada tak JKR, jurutera daerah yang boleh bagi perakuan, surat perakuan dan sebagainya. Ini ada ni, dapat 3 markah. Okay. And then, pelaksanaan organisasi, penyeragaman itu mengenai penggunaan projek dalam organisasi dinyatakan jelas. Jadi, nak nyatakan jelas, suratlah. Macam saya, projek-projek yang JKR Johor, JKR Johor lantik saya sebagai perunding untuk KIK ni, saya kata senang aja. Dia kata, dia ada 4 kumpulan, dia ada JKR Batu Pahat, dia ada JKR Keluang, JKR Pontian, dia ada JKR Seramat. Saya masa PKP ni orang lain tak boleh keluar, saya boleh keluar sebab saya ada surat untuk inspection. Jadi saya pergi Keluang, saya pergi Pontian, saya pergi Batu Pahat, seronok jalan-jalan kan. Okey, jadi dekat sini saya minta pengarah JKR Johor mengarahkan semua JKR daerah Johor untuk menggunakan produk ni. Maknanya satu surat lah, surat penyeragaman daripada top management mengatakan bahawa diarahkan. Nanti saya akan tunjukkan dari segi ni. Jadi pembuktian tu adalah surat. Gambar tak adalah surat yang kita tunjukkan bahawa telah ada penyeragaman. Dia mesti penyeragaman dulu, baru dah habis test tu, kita dah siap dia punya flow macam ni. Dah siap, dah habis, kita dah uji. So nanti kita buat permohonan untuk persembahan kepada pengarah. Jadi kita dah tunjukkan, kita tunjukkan dekat sini pembentangan projek kepada JD ke, kepada pengarah ke. Lepas tu pengarah hantar surat penghargaan, lepas tu pengarah juga hantar surat arahan penyeragaman. Dia macam full. Jadi bila kita buat KIK ni, kita nak tengok rentetan from satu ke satu skrip tu cantik saja. Jalan cerita tu tak tergantung. Tak lari sana, tak lari sini. Dia cantik aja. Barulah juri boleh bagi markah yang 5 tu. Boleh bagi full mark untuk 5. Macam ni 5 kali 4, 20. Dapat 20 kan. Okay. So kita nak pukul 1, kita yang ni 53 minit kita punya break. Minta maaf tuan. Ya. Minta maaf saya mencelah sikit. Saya nak tanyakan tentang penggunaan tools tadi itulah. Okey. Satu ada design thinking dan satu lagi Blue Ocean. Kaedah itu bukan tools, itu kaedah. Okey, kaedah. Okey, sekarang Kaedah. Okey. Kalau dulu Blue Ocean diperkenalkan, selepas tu ditukar kepada tool of strategy. Oh tak, dia bukan tool of strategy. Dia memang Blue Ocean tu. Dalam Blue Ocean ni, kalau kita pergi kursus Blue Ocean ni, dia ada banyak. Nanti saya akan tunjuk, besok Puan Azura akan tunjukkan dia punya proses Blue Ocean ni. Blue Ocean ni dia ada 12 benda. Dalam tu pun dia akan ada lagi tools-tools dia. Dia besar ni. Maknanya TOS tu dibawa di dalam Blue Ocean lah ya? Ya. TOS tu, dia Blue Ocean ni, dia ada, dalam Blue Ocean tu ada 12. Dalam 12 tu ada lagi. Lepas tu saya kata tadi, orang kadang-kadang dia ambil sikit saja. Dia ada ECR contoh je kan. Dia ambil itu je tak boleh. Dia Blue Ocean ni, dia kena ambil semua. Dia tak boleh ambil sikit sebab dia satu kaedah. Contohnya, design thinking. Tiba-tiba letak rajah ikan. Kan tak tepuk dahi tu. Dalam design thinking, boleh gunakan dalam tools dia tu, dalam design thinking tu, boleh gunakan rajah ikan. Boleh. Tak ada masalah. Tapi kadang-kadang orang tengok pelik. Kan? Sebab biasanya dalam rajah ikan ni, Ishikawa ni, orang letakkan dekat PGCA. Tiba-tiba kau letakkan dekat design thinking. Kan? Sama juga Blue Ocean ni, dalam Blue Ocean tu ada tools of strategy tu, ada lagi. Jadi tu kadang-kadang kumpulan gunakan design thinking, dia pergi ambil tool of strategy dalam design thinking. Tak boleh sebenarnya. Besok ni yang besok ni isteri saya Puan Azura nak bila you tengok nanti you faham. Sebenarnya tak boleh ambil dia punya cerita tu nanti tak cantik. Contohnya macam tadi kan, you nak gunakan SWOT tu kat mana? You nak gunakan 5W1H kat mana? You nak gunakan Scamper kat mana? You nak gunakan SMART dekat mana? You nak gunakan
carta kat mana. So dalam tools tu, dalam proses design thinking 5 tu dia ada. Kadang-kadang boleh gunakan 5WH ni, kadang-kadang boleh gunakan 2 kali. Mungkin dekat define kan, define ni apa, why, apa kat mana kan, semua kan. Mungkin dekat define kita gunakan 5WH. Lepas tu dekat tempat lain pun kita boleh gunakan 5W, why analysis dan sebagainya. So itu dia. Sebab tu saya kata tadi bahawa kalau kita gunakan PDCA lagi besar, dia ada 21 langkah. Dan 21 langkah tu apa tools dia? Kan? Sama juga tool of strategy ni dia duduk kat Blue Ocean. Kepala dia Blue Ocean. Tapi bawah Blue Ocean tu ada macam tools lagi yang akan besok you akan tengok. Sebab tu kita kena faham, kena belajar betul-betul. Cuma di Intan dia buat kursus design thinking saja. Di Intan dia ada kursus design thinking je. PDCA tak ada lagi, Blue Ocean pun tak ada. Yang baru ni ada. Kalau masuk yang kalau batch yang baru ni, Encik Ishan dia bagi talk tentang Blue Ocean Strategy. Okey tuan, maksudnya untuk penyediaan laporan KIK ni, kumpulan boleh memilih sama ada design thinking, PDCA ataupun Blue Ocean. Betul dalam tak? penyediaan laporan. Betul. Itu dalam penyediaan laporan bab kaedah penyelesaian. Bab ni. Jadi kita kalau dah guna design thinking, kita tak boleh dah nak ambil TOS tu ni masukkan dalam laporan tu. Tak boleh. Bagi saya tak boleh. Tool of strategy tu dia duduk kat mana sebenarnya? Sebab tu besok hari ni saya tak terangkan lah. Besok kita akan terangkan sepanjang lebar supaya soalan tuan ni akan dijawab besok. Nampak dekat design thinking tu, PDCA tu, apa, Blue Ocean tu apa. Kan? Dia boleh tapi kadang-kadang tak kena. Sebab dia datang, Blue Ocean ni dia datang dengan holistic punya tools dia. Kan? Contohnya kita belilah kan kereta Proton kan. Kereta Proton dia punya tools ada. Lepas tu kita nak pakai kereta Proton dengan kereta BMW. Betul, kereta. Apa salah Cik Bakri? Kereta Proton dengan kereta BMW tak ada salah tapi tools dia lain kan. Tak sama kan. Kau pakai Proton lain tools dia. Yang ni gunakan BMW lain tools dia. Betul. Matlamat sama kan. Dia punya kereta tapi dia punya tools lain. Kan? Contohlah kan, itu contoh yang paling senang lah kita nak tengok kan. Contohnya kan pembuka tayar Proton kancil, kancil dengan BMW sama tak pembuka tayar dia? Tuan-tuan? Lain kan? Lain. Dia contohlah, tak adalah benda tu tepat jadi saya nak buat perumpamaan macam tu lah kan. Dia sama, kereta je kan, kereta aja kan. Sama aja kereta tapi bila kita gunakan benda tu, method tu lain. Contohnya dalam kita buat research lah kan. Research ni kita ada kualitatif, kita ada kuantitatif, kita ada mixed method. Betul tak? Betul tuan? Yang ada doktor-doktor ni, doktor-doktor? Betul tak? Betul. Dalam kita buat, okay. So kalau kita gunakan kuali, apakah tools statistik yang kita gunakan? Yang doktor-doktor ni. Kalau kita gunakan kualitatif, apakah statistik tools yang kita gunakan? Tolonglah saya ni tak pandai. PhD yang ada PhD ni. Tolonglah jawab. Kalau kita gunakan kuantitatif, apakah tools statistik yang kita? Kan? Kita ada banyak SPSS, Innova, kan? Kita gunakan ini Atlas dan sebagainya, kan? Jadi kita kena tengok. Jadi kadang-kadang kita tengok kita gunakan kita gunakan Mendeley, kan? Jadi itu dia. Dalam kita buat research pun, dia ada banyak tools dia. Tapi kita kena tengok dalam tu you nak gunakan apa? You nak gunakan kualitatif, you nak gunakan kuantitatif, you nak gunakan mixed method. Sebab tu kalau tengok dekat pasaran ada kajian menggunakan kaedah kualitatif. Kajian buku, kajian tentang menggunakan kuantitatif.
kajian buku tentang menggunakan mixed method. Dalam tu analisa tu dia ada banyak kan. Apa tu you kena belajar lagi Mendeley lah, you kena belajar Innova lah, you kena belajar Atlas lah, you kena belajar itulah kan, macam-macam lagi. Dia punya tools tu macam-macam. Kan? Jadi kenalah dengan kita punya kaedah tadi. Jadi dekat sini pun sama juga. Nanti besok kita akan terangkan. Okey, soalan yang bagus. Terima kasih. Soalan yang bagus. Okey, ada lagi nak tanya? Sebab saya tak nak sebab ni petang terang, dia 53 markah, jadi kena fokus dulu. Ni dah satu lebih, dah masuk pukul 1 ni. Okey, saya buka soalan. Saya buka soalan sebelum kita tutup supaya kita clear apa yang kita kita nak tanya. Okey. Ada soalan lagi? Okey. Sebab kita akan mula kita patutnya habis 12.30, kita akan mula 12.30. Jadi tak apa, kita dah terbabak. Okey, saya serahkan kalau ada soalan tanya. Ada tuan. Untuk penjelasan. Okey. Untuk projek KIK ni, KIK Horizon baru ni, tempoh projek tu berapa tahun tuan yang boleh kita bawa untuk pertandingan? Contohnya macam kami, contohlah kalau sebagai contoh, kami ada projek tahun 2017, boleh bawa ke bertanding 2022 nanti. Okey, dia dalam KIK Horizon baru. Dia ada tempoh berapa tahun? Ada, projek tu setahun. Projek setahun. Setahun lebih lah. Itu saya cakap dengan Intan. Haji Pendi kata setahun setengah boleh lah. Setahun setengah kan kita boleh buat lah dalam carta perbatuan kita. Sebab kan 2017 kita ni carta perbatuan kita tak cukup muka surat kan. Jadi dia macam ni Cik Syami. Dia macam ni. Kalau kita, pernah tak projek 2017 tu dipertandingkan di mana-mana convention KIK? Ada. Contoh macam MPC, JPM Malaysia pun ada. Cuma saya nak itulah macam saya nak tanya, contoh projek tu 2 tahun, 3 tahun dah tak boleh masuk tanding. Kalau 2 tahun tu mungkin boleh lagi. Okey, dia macam ni. Projek tu macam saya kata tadi, projek itu dia tak masuk kategori penciptaan. Dia masuk dalam kategori apa? Penambahbaikan. Masukkan kategori tu di penambahbaikan. Maknanya dia jadi version 2. Yang 2017 tu dia version 1. Jadi kalau kita nak masuk tahun ni, dia jadi version 2. Okay, dia boleh dipertandingkan lagi, tak ada masalah. Tapi dia jadi version 2 dalam kategori penambahbaikan. Jadi kita buatlah penambahbaikan daripada version 1, version 2. At least kita akan ada, nanti juri tanya berapa percentage of penambahbaikan. Kita katalah dalam 60% ke 70% penambahbaikan version 2. Jadi kita pertandingkan di kategori penambahbaikan. Jadi juri faham, oh ni projek ni bila penambahbaikan, juri tahu projek ini pernah dibuat, pernah dilaksanakan. Jadi juri akan tengok, juri akan tanya apakah penambahbaikan kita daripada projek yang pertama kepada projek penambahbaikan ni, version 2 tu. Kita namakan dia version 2. Iaitu kita katakan penambahbaikan. Jadi kita boleh masuk, tak ada masalah. Baik, terima kasih. Mungkin 2017 tak ada penambahbaikan kan, 2018 tak ada. Tapi dalam tu ada sikit-sikit, tiba-tiba kita tengok dah banyak penambahbaikan. Jadi 2022 kita masuk sebagai penambahbaikan version 2. Itu boleh, tak ada masalah. So kita start lah semester ni. Kita start lah tahun ni untuk kita buat version 2 tu. Boleh? Faham Faham tuan, faham. Okey, terima kasih. Okey, kalau tak faham nanti kita tanya lagi. Boleh masuk, tak ada masalah. Projek lama boleh masuk di bawah kategori penambahbaikan. Okey. Puan Nur Aniza ke ada cakap daripada Sarawak, ada siapa nak tanya lagi? Ada soalan? Ada soalan? Tuan. Ya. Saya ada satu soalan tuan. Okey Cik Zaki, okey. Saya nak tanya, satu projek, dia tempoh masa dia tu berapa masa perbatuan dia? Okey, biasanya kita buat projek ni lah, the best masa kita nak menyiapkan projek bukannya memulakan daripada mula sampai habis, tak termasuk perkembangan
projek sampai kita dapat penyeragaman daripada mula menjalankan projek sampai penyeragaman. Sebab projek kena mati dekat penyeragaman. Projek tak boleh mati dekat testing. Kena faham bila buat projek kena seragamkan. Tak boleh tak seragam. Kalau tak seragam, dia mati dekat test, kita tak tahu bagus, tak bagus. Sebab nanti dekat seragam, kita nak dapat feedback. Kita kena buat analisa. Jadi the best bagi saya adalah 8 bulan. 6 ke 8 bulan. 8 bulan. Start kita jalankan projek sampai kita buat penyeragaman, the best 8 bulan. Sebab tu saya kata tadi, apa yang JPS buat tahun ni bagus. Tahun ni jangan buat convention. Tapi tahun ni faham kita start nanti bulan 9, katalah bulan 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Bulan 5 you dah siap dah. Sebab lepas kita siapkan bulan 5, kan kita punya projek tu kita nak buat dokumen, selesa lah. Kita nak buat dokumen, kita nak buat analisa dan sebagainya. Okay, jelas Cik Zaki? Ya, jelas. Masih. Tapi kalau katalah kita nak macam kementerian kita lain, saya selalu kata buat bulan 12. Bulan 12 tu dah tumbuh kumpulan, bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, siap. Convention bulan 10. Tengok convention bulan 10. Bahasa macam DKR convention dia 24 dari bulan 10. So cantiknya bulan 1 tu dah pecut untuk jalankan projek. Macam tu. Dia dah cantik jalankan projek. Kalau macam you all JPS, start awal sikit supaya tak kita ada masa lagi nak buat penambahbaikan dan sebagainya. Sebelum kita sembahkan kepada pengurusan. Sebab penyeragaman dulu, lepas tu kita nak sembahkan kepada pengurusan. Baru kita boleh buat replikasi. Itu dia nampak flow dia tu. Sebab tu masa tu kena bagi. Tengok convention bulan berapa. Kalau convention bulan 10, bulan 7 tu sebenarnya dah kena tamatkan projek. Okey. Terima kasih tuan. Itu nanti kita nak alignkan dengan kita punya carta perbantuan. Okey Cik Zaki? Okey, terima kasih. Soalan? Ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan, saya nak serahkan kepada Tuan. Okey. Okey. Saya cuma nak berkongsi sedikit, saya tak tahulah sebab ini saya punya fahaman. Sebab kami di Sarawak, kami ada convention sendiri tau dekat negeri Sarawak. Lepas tu, federal dia lain, state dia lain. Dia ada, maksud saya kriteria dia. Okey. Okey. Okey, kita sebenarnya macam kami dekat Sarawak, dia disebut SISKA. Okey, penilaian dia dibuat untuk penilaian pertama adalah dia menilai melalui dokumen. Kita tengok projek kita apa. So sebenarnya untuk penilaian pertama kami dah lepas. Kami bagi permasalahan, lepas tu kita bagi projek kita apa. So sekarang ni kalau ikut saringan yang kedua adalah pada bulan Ogos. Tetapi disebabkan kekangan kita sekarang ni pandemik, so sekarang pun dah kata nak ujung bulan, so kita tak ada buat saringan lagi. Sekarang ni belum nampak. Then convention adalah pada bulan Oktober. Ini convention bawah JPS Tak, dia Kerajaan Negeri Sarawak. Oh, state government. Okey. Semua yang ada dekat Sarawak ni, tak kisahlah dia federal ke state ke, kalau ada yang nak masuk bertanding, dia akan kena ikut terma dan syarat yang dikeluarkan oleh pihak SISKA lah. SISKA, okey. Jadi jadinya apa yang saya nak kongsikan di sini, sebab dia punya saya nak kriteria dia berlainan. MPC dia berlainan dengan yang Tuan Bakri sharekan pada kami tadi, dia agak berbeza daripada apa yang kami ada. Macam ni. Apa yang kami ambil kursus dekat Intan, sebab sebelum ni kami ada ambil kursus dekat Intan tau. Intan saya lah, kalau Intan ikut format saya. Itulah sebab saya apa yang saya dengar Tuan punya tu, dia memang exactly sama dengan apa yang kita dengar daripada Intan lah. Betul lah. Sebab kalau dekat Sarawak kita dapatkan hikmat daripada
yang dia Siapa dulu betul? Intan tenaga rakyat. Sekarang dia dia dekat tenaga rakyat macam itulah dia punya Dia macam ni dia macam ni, Ah. Puan Nur Azniza. Okey. ya betul. Macam saya kata tadi, di Malaysia ni dia ada dua mazhab. Okey. Satu, kita nak ikut MPC ataupun kita nak ikut mampu. Mampu ni kerajaan lah. MPC ni swasta. Jadi banyak kadang-kadang macam UiTM sendiri pun banyak ikut MPC. MPC ni dia bukan laporan. Kita kena bentangkan slide tu, PowerPoint tu. Dia beratus-ratus slide. Lepas tu kriteria pemakan dia tak sama dengan Intan. Kita kalau 2009 kita punya KIK macam tu. Bila KIK Horizon Baru 2016 kita buat laporan 15 muka surat saja, senang saja kan. Jadi dia simple. Tapi kalau kita nak ikut format MPC ni dia berlainan. Saya setuju. Jadi kita nak tengok kalau macam tapi kalau SUK, kalau di bawah Setiausaha Kerajaan Negeri dia ikut mampu lagi sebab saya banyak train tim-tim daripada SUK. Tapi kalau dia pergi kepada swasta, contohnya Petronas, tim tu ada daripada Petronas, tim tu ada daripada syarikat-syarikat lain kan. Dia pergi MPC. Macam Petronas dia tak pergi ke mampu, dia pergi MPC. Kan macam sains ke apa kan, yang swasta-swasta ni dia pergi kepada MPC. Dia tak pergi kepada mampu. Kita ni ikut mampu. Jadi sebab tu kita tengok dekat mana platform yang kita masuk dan dia nak ni. Kalau kita nak pergi mampu, dokumen semua kita kena tukar. Betul tak? Betul. Jadi kalau kita dah biasa mampu, kita nak masuk MPC, banyak benda kerja kita nak kena buat ni sebenarnya. Data tu samalah tapi dari segi penyediaan dokumen mengikut rubrik pemakaran dia tak sama. Jadi macam memang saya dah masuk MPC, saya dah masuk mampu, saya tahu perbezaan dia. Memang ni. Tapi boleh guna design thinking yang baru ni. MPC dulu tak boleh tapi design thinking dah boleh. Saya nak betulkan. Design thinking dah boleh gunakan kaedah dalam mampu, dalam MPC. Tak ada masalah. Tapi format pemakaran dia tak sama. Siapa yang menganjurkan tu kita kena tengok. Kan? Sebab tu apa-apa pun sebelum kita bertanding ni kita tengok dia punya rubrik pemakaran dulu. Puan Nur Azniza ni, Puan Azniza ni tengok dulu. Kita ni ikut format mana boleh tak dapatkan rubrik pemakaran. Minta dia. Biasanya penganjur akan bagi rubrik pemakaran supaya kita punya dokumen tu tak lari daripada penganjuran. Kalau biasanya penganjur akan bagi kita rubrik pemakaran. Kita tengok balik. Oh, rubrik pemakaran macam ni. Okey. So kita kena ikut dia punya kriteria rubrik pemakaran. Biasanya rubrik pemakaran dikongsi oleh penganjur. So dari situ kita membentuk dokumen kita. Dan satu lagi, saya nak tanya boleh tak? Boleh, silakan. Okey, mungkin dia tak berkenaan dengan yang pelaporan ni lah. Cuma saya nak tahu, boleh tak kalau kita menghasilkan satu produk tu, dia ada joint venture dengan pihak ketiga? Okey, itu yang dipanggil hybrid. Okey. Bila hybrid, siapa owner produk? Kita nak tengok ni. Ini isunya dalam harta intelek nanti. Dalam isu harta intelek dia panggil ownership of the product tu. Kan? Jadi macam saya punya case memang kita dah clear dah. UiTM dia buat hybrid dengan pihak ketiga MPPD, kita kata saya developer, so ownership saya. Ownership UiTM. Pemegang dia UiTM. Tapi dalam royalty ahli-ahli yang ada dalam tu akan mendapat faedah. Contohnya katalah kita jual, kita dapat 10,000. Okey. Owner UiTM minta 30%. Okey, 70% kepada ahli. So 70% saja kita bagikan kepada ahli. So macam MPPD dia tak dapat, ahli saja yang dapat. 30% tu pergi kepada owner UiTM. Itu yang saya katakan tadi dalam MOU tu bila kita buat ke pihak ketiga, kita kena tengok dekat MOU. Sebab tu kita kena rujuk balik. Kalau kita bekerja dengan JPS kena rujuk dengan penasihat undang-undang kita. Kita tak boleh buat keputusan. Bila hybrid ni dia ada rules sikit. Bila kita nak buat hybrid, kita kena bincang bawa isu ni kepada penasihat undang-undang. Sebab nanti dia ada isu-isu dalam documentation, harta intelek dan sebagainya.
Okey, tetapi Tuan, yang saya kurang faham, adakah kalau kita pakai pihak ketiga tu akan mengganggu gugat kita punya permakahan ataupun pelaporan? Tak ada. Dia macam ni. Okey. Apa fungsi pihak ketiga ni? Dia, let's say, kata kita nak membangunkan satu apps. Okey. Saya bagi contoh dalam kumpulan saya, seorang pun yang tak pandai nak buat. Let's say kata saya bagi contoh, kita orang tak pandai komputer, kita orang tak pandai nak pakai handphone. Lepas tu kita pakai pihak ketiga untuk kita ada idea tetapi kita tak ada manpower. Okey, faham. Okey. Itulah masalahnya di sini. Bagaimana kita nak memperkenalkan projek, sebab ada yang di sini dia kata, oh itu bukan projek kalau kita ada idea tetapi bukan kita yang buat, bermaknanya projek tu bukan kita yang punya. Adakah dia macam tu Tuan? Dia tak macam ni. Okey. Saya ceritakan Okey, saya punya case study saya dengan JKR Putrajaya. Okey. JKR Putrajaya dia buat sistem spoke tau, sistem pengurusan kuartus awam. Dia buat satu sistem dan dia tak ada F tau. F ni untuk orang yang teknologi maklumat lah. Dia tak ada orang pada IT. Dia ada idea je. Oh saya nak buat, dia daripada manual. Dia tahulah kesukaran kan nak buat cara konvensional ni. Jadi dia ada satu idea lah untuk buat teknologi. Jadi sekarang ni, apa yang dia buat ialah dia outsource. Dia cari satu programmer, outsource dan bukan sikit sistem tu dia outsource bernilai 250,000. JKR Putrajaya ni banyak duit dia banyak duit. So dia cari orang outsource 252. Okay, isunya siapa punya sistem? Siapa punya sistem jadi? Bila dia outsource kepada sistem tu siapa punya? Orang yang ketiga tu. Betul. Kita punya. Sebab okey, itulah pasal kita punya idea, kita punya duit. Jadi sekarang kita tengok pertama kita dah buat lakaran karya kita. Lakaran karya kita hantar ke Maipo adalah idea kita. Itu betul kita protect. Itu yang saya kata itu adalah kita punya pertama based on lakaran karya, idea yang kita buat tu kita dah hantar kepada Maipo, itu hak kita. Keduanya, bila kita outsource ni kita kena ada satu dokumen SD lah. Bukan ahli parlimen yang kena SD. Kita pergi Suruhanjaya Sumpah, apa yang perlu dibuat ialah JPS Sarawak ialah pergi Suruhanjaya Sumpah dan buat satu dokumen menyatakan bahawa kami telah mengoutsource apps ni kepada syarikat ABC bernilai 5,000. Okey, dengan ini setelah selesainya kita buat satu dokumen senang aja. Setelah selesainya projek ini, pihak ABC, syarikat ABC kena menyerahkan sepenuhnya bila kami telah membuat pembayaran 5,000, pihak ABC telah menyerahkan semua termasuk coding dan tidak boleh menjual produk ni di mana-mana ni bla 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 dan pergi Suruhanjaya Sumpah chop. Okey. Jadi termaktublah dia sign, kita sign, termaktublah bila kita ada Suruhanjaya Sumpah SD, certification tu, SD faham kan? Kita dah declare, maknanya telah termeterinya satu dokumen rasmi. Jadi di situlah nanti hak kita. JKR Putrajaya pun kita buat. Maknanya lawyer dia buat satu dokumen sebab projek 250,000 kan. Jadi dia kena buat satu penyerahan. Dia ada tarikh dia, penyerahan ni bila dah diserahkan, bla bla, dia ada term tu, dia pakai lawyer lah sebab projek bukan murah dia projek 250, dia gunakan lawyer dan itulah sebenarnya pembuktian bahawa itulah ownership kepada kita. Tak ada masalah nak outsource. Kita nak outsource 250,000 pun boleh. Tak ada masalah. Tetapi kan semasa penilaian bila sampai ke tahap penilaian, adakah benda tu akan di query ataupun akan pihak juri akan mempertikaikan yang pihak ketiga ni? Tak ada. Yang penting kita sekarang ni kita kena nyatakan bahawa projek ini bernilai sebenarnya ni telah di outsource oleh company ni dan kita tunjukkan pembuktian bahawa kita telah hak cipta kita. Itu yang dekat nombor 5. Ada tak macam kami di Sarawak ni kita ada macam Sarawak Multimedia Authority, kita ada SMA. Macam kalau untuk pembangunan apps kita kena merujuk kepada SMA. Betul. Then di sini kami ada kekangan dekat sini. Dia kata kalau kata idea tu kami punya, lepas tu yang manpower tu orang lain, so dia bukan dikira KIK. Adakah dia macam tu Tuan?
Dia tak macam tu. Dia macam ni tau. Kita kena ni, kita tengok dari segi macam projek-projek JKR pun kan, kita tengok banyak benda-benda kita ada kengkangan. Kita projek-projek KIK ni, kita bukan contohnya nak buat sistem kan. Kadang-kadang kita ada idea. Jadi yang pentingnya saya akan merujuk kepada MIPO. Siapakah ownership of the product? Bila ownership the product, Jabatan Pengalihan dan Saliran Sarawak. Itulah ownership. Jadi cara kita nak buat tu bagaimana kadang-kadang, contohnya banyak projek-projek universiti pun kadang-kadang macam bomba, dia beli aja, lepas tu dia pasang balik kan. Jadi kita sama ada kita gunakan manusia, sama ada kita, contohnya kan kadang-kadang kita tak ada, dia buat produk, terpaksa pergi kedai untuk pantry. Takkan aseng tu kita nak masukkan dalam KIK. Tak boleh. Kan? Mana boleh masuk aseng tu? Walaupun aseng tu adalah orang yang beli besi dengan dia, kita suruh dia kimpal, kita suruh buat idea kita. Cuma dia melaksanakan saja dan kita bayar upah dia. Jadi bila kita bayar upah dia, tak ada masalah. Itu memang cost. Itu dalam usaha. Sebab contohnya saya buat satu projek lah, saya buat task kit kan. Bila saya buat projek ni, ada benda-benda botol, apa semua saya beli. Contohnya printing, saya buat outsource. Tapi dalam outsource tu untuk menghasilkan produk saya, kotak-kotak dan sebagainya, botol tu, saya outsource. Jadi macam mana saya nak masukkan token printing tu, token ni dalam saya punya projek. Tapi saya punya idea cuma untuk menyiapkan idea tu kita outsource. Itu tak ada masalah. Yang penting sekarang ni kita ada agreement tadi. Maknanya kita ada surat tadi, contohnya receipt tadi, pembelian. Bila kita dah bayar tu, kita jadi hak milik kita lah. Bila kita dah bayar perkhidmatan dia, hak milik kita. Cuma kalau dalam teknologi apps ni, kita kena ada SD sikit. Dia kena kuat sikit. Dia bukan macam produk, dia kena ada satu kekuatan, maknanya kan dia menyerahkan sepenuhnya pada kita dan tidak boleh menjual. Tak ada masalah. Itu outsource ni normal dalam KIK. Tak ada masalah. Dalam penjudian, bagi saya tak ada masalah. Even macam saya katalah, Putrajaya tu, dia naik Johan KIK JKR Malaysia. Dia outsource projek dia, tak ada masalah. JKR pun tak ada masalah untuk outsource, untuk menyiapkan. Yang penting idea tu siapa. Bagi saya tengoklah, tapi dari segi perkhidmatan awam tak ada masalah untuk outsourcekan kita punya bahan-bahan, sebab kita faham you semua engineer betul you boleh buat ni kan, tak boleh lah kan. Kita tahu you outsource tapi idea itu kat kita kan, dan kita nak laksanakan untuk jabatan kita kan. Memang jabatan kita pun banyak outsource. UiTM nak buat app semua outsource, walaupun ada teknologi maklumat. UiTM yang besar ni ada teknologi maklumat, ada apa semua, banyak 70% outsource. Contohnya, sebab tu saya katakan tadi di UiTM contohnya, facility, engineer bukanlah saya kata goyang kaki. Engineer termasuk JKR pun sama. Mana ada JKR buat jalan? Saya nak tanya tuan-tuan, nampak tak JKR buat jalan sekarang? Ada tak JKR buat jalan sekarang? Tak. Kan? Dia buka tender kepada pihak lain. Dulu zaman ayah saya dulu kerja JKR. Dulu zaman ayah saya memang JKR buat kan. Dia ada lori apa tu yang tolak tu kan, JKR tu kan. Sekarang pun ada projek-projek mari semua. Sama juga JPS. Saya rasa JPS pun banyak outsource. Sama juga macam UiTM. Account ke baiki ni semua outsource. Jurutera cuma pantau aja. Jurutera cuma buat tender aja. Menjalankan projek semua, cuci, potong rumput semua outsource. Tak ada masalah. Outsource ni tak ada masalah. Sebab kita akan bayar dia dengan numbers. Kita akan bayar dia untuk menyiapkan projek kita. Tak ada masalah. Contohnya kita nak binding kan. Takkan kita kata, oh binding ni you hantar kedai, tak boleh. Tak boleh. Memanglah kadang-kadang untuk binding dokumen kita kena hantar kedai. Itu dipanggil outsource. Tapi kalau yang besar tu, macam projek IT, jumlah yang besar, kita kena ada satu perjanjian lah. Itu aja beza dia. Okey. Terima kasih Tuan. Sebab sorry, saya melewatkan masa. Tak apa. Yang lain tu boleh, saya rasa dah keluar tu kot. Okey, saya serahkan kepada urus dia. Tapi Tuan, yang nanti slide dengan video kita dapat kan? Okey, ni saya nak stop video lah, kita dapat nanti. Okey. Terima kasih. Saya serahkan kepada urus dia. Kita pun dah ni, saya stop dulu rakaman. Okey Encik Bakri,
Terima kasih. So untuk sesi pagi ini di pihak Rustia kita akan berhenti rehat sehingga jam 2.30